Baiklah, kita balik semula terjemahan. Bab seseorang yang membawa anak panah hendaklah memegang, yakni menjaga mata anak panah itu apabila ia lalu di dalam masjid. Seperti sudah disebutkan saat ni, terjatuh tajuk dia Arab tu. Jadi kena tambah sikit lah, tak terkopi ni. Babun ya'khudhu binusuli nabli idza marra fil masjidi. Begitu tajuk Arab dia tu. So ada terjemahan dia saja. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sufyan, katanya, aku bertanya Amar, adakah engkau telah mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan ada seorang lelaki yang membawa beberapa anak panah lalu di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkata kepadanya, peganglah matanya. Bab lalu di dalam masjid. Ini tajuk dia ada. Bab lalu di dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Burdah bin Abdullah, katanya, aku telah mendengar Abu Burdah meriwayatkan daripada ayahnya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang lalu di mana-mana masjid atau pasar kita dengan membawa anak panah, dia hendaklah memegang, yang sentiasa memegang, yakni menjaga mata anak panah itu agar tidak dilukainya seseorang Islam dengan tangannya. Jadi dua tajuk tu lah dulu. Bab ke-39 masih lagi berkenaan dengan masjid. Banyak lagi masjid ni. Habis hak ni hak lain masjid lagi. Banyak. Baru ni hak terakhir baru ni kan, minggu lepas, risalah yang lalu, ada hadis riwayat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillah banallahu mithlahu fil jannah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Situ kita sudah situ minggu lepas. Sesiapa yang membina masjid kerana Allah, Allah membina seumpamanya untuknya di dalam syurga. Mana kelebihan masjid tu besar lah. Dan kelebihan masjid sebelum pada ni disebutkan, kalau pakak buat pun boleh pahala juga. Masing-masing tu dapat supaya dia buat kepada dia bangunan akan dapat. Kalau buat seorang pun kelebihan juga. Jadi bangunan atau pembinaan rumah yang begitu istimewa tu, takkan tak ada adab-adabnya. Mestilah ada disiplin kita bila masuk dalam masjid tu, bila nak keluar, bila berada di dalamnya, semua ada disiplin, ada adabnya. Dan Nabi SAW sudah cerita kepada kita. Takut-takut tempat yang lebih ni yang gini, boleh pahala pun ialah juga banyak. Kalau nak boleh dosa pun banyak juga. Kalau tak kena gaya, tak kena gaya, boleh dosa. Tak ada pasal-pasal. Kita ingat, nak boleh pahala pergi masjid, tak kena lagu, boleh dosa. Tak sel lagu tu. Kalau boleh kan nak untung sajalah. Jadi tajuknya tadilah, seseorang yang membawa anak panah. Siapa yang gitu? Anak panah cerita pedang ke apa, hendaklah memegang mata anak panah. Pegang anak panah tu, mata dia tak banyak mana boleh pegang. Maksud pegang tu menjaganya. Sebab kalau tajam boleh jadi luka paha tangan kita, dia pegang tu dah. Jadi jaga tu dengan ikutlah, bubur sarung ke, balut ke, apa ke, kira lah, jaga maksudnya. Apabila dia lalu di dalam masjid,
Lalu dalam masjid kena jaga molek, takut-takut terkena orang. Kalau terkena orang, tak ada lah lebih dia tu. Kita nak dapat pahala gapo tu tak ada lah, boleh dosa pula dah. Jadi seterusnya ni beberapa bab ni nak cerita tentang masjid lah. Apa adab-adabnya, gapo dia yang mungkin kita nampak tak munasabah buat dalam masjid, tak sesuai, tapi boleh. Sebab Nabi buat, ada buat zaman dia tu, dia tak kata apa. Itu akan datang, akan bincang lah. Gapo dia yang tak boleh langsung, gapo dia hak moleknya. Itu semua tu untuk pengisian masjid lah pula. Pengisian masjid termasuk dalam imaratul masajid, yang memakmurkan masjid itu pengisian dia tu. Lagu mana? Itu bendanya. Baiklah, pada tajuk tu kita ada nota tu, nota 665 ni. Jadi tiba-tiba 665 ni sambung pada hak dululah maksudnya. Begitu juga tajuk dia tu, tajuk 39 tu sambung kepada hak dulu. Bukan start sini lah, sambung dengan hak dulu. Jadi hadis yang mula-mula hari ni, Sufyan bertanya. Sufyan tu Sufyan bin Uyainah bertanya Ammar. Ammar itu Ammar bin Dinar maksudnya. Mana go. Boleh dengar kan? Kau tak terganggu. Jadi dia tanya Ammar, yang itu guru dia, iaitu Ammar bin Dinar, adakah engkau telah mendengar Jabir bin Abdullah, ini sahabat Nabi, menceritakan ada seorang lelaki yang membawa beberapa batang anak panah lalu di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkata kepadanya, peganglah matanya. Dia suruh pegang mata tu. Tak apalah, ada nota di situ pada tajuk tu 665. Sebab kita kalau mengaji Bukhari ni, tajuk-tajuk tu penting benar. Kalau tak ada tajuk tu, tak serupa dengan lain-lain lah, lebih kurang. Dari segi isi hadis tu lebih kurang. Dari segi sanad dia juga tak serupa, tinggilah kedudukannya. Tapi yang paling penting kita kena perhati ialah apa ni, tajuk dia tu, apa maksudnya. Bab ini diadakan Bukhari untuk menyatakan kehormatan masjid. Jadi masjid tu dia ada hak dia, ada kehormatan dia tu. Kehormatan masjid menuntut kita agar beradab apabila memasukinya. Antara adab masuk ke dalam masjid ialah apabila membawa anak panah atau senjata-senjata lain yang boleh membahayakan. Anak panah dia sebut sini, anak panah saja ke? Taklah, senjata-senjata lain yang boleh membahayakan, mestilah ia dijaga dengan sebaik mungkin. Ini kerana terhimpun di situ dua kehormatan. Pertamanya ialah kehormatan masjid, dan keduanya pula ialah kehormatan orang Islam. Menurut Maulana Rashid Ahmad Ganguhi, bab ini diadakan Bukhari sebagai muqaddimah kepada bab seterusnya. Kedua-duanya membicarakan tentang lalu di dalam masjid. Itu mengikut pendapat dia lah. Jadi di mana-mana tempat pun, tidak di sini saja, apabila terkumpul beberapa kehormatan, lebih lagi kena jaga. Kalau pun kena jaga dah. Itu adab ataupun cara hidup Islam. Pun kena jaga dah. Kalau di sini berhimpun dua kehormatan yang kita kena jaga. Satunya kehormatan masjid. Kehormatan masjid juga banyak lah. Tak ada tempat-tempat lain kalau sembahyang kita kata tahiyatul masjid tu ya ada. Balasah tak boleh, tahiyatul masjid. Rumah tak boleh. Khusus ada untuk dia tu. Tahiyatul masjid. Khusus ada untuk dia. Ni adalah keistimewaan dia lah, beza dia, kehormatan, kerana kehormatan dia tu lah, yang mana di lain tidak dibuat.
Kehormatan masjid. Lepas tu kalau kita mengambil kira mazhab, pendapat yang mengatakan orang berjunub tak boleh duduk atas masjid tu, orang yang mari kotor tak boleh duduk atas masjid. Kalau mengambil kira pendapat tu, itu semua tu apa di sebaliknya? Di sebaliknya ialah menjaga kehormatan masjid tu. Begitu juga kalau seseorang tu berhadas, tidak nanti berjunub ataupun mari kotor, berhadas kecil, dia ketunglah katakanlah dalam masjid. Sebelum pada tu malaikat ada. Malaikat ada duduk dekat dia, duduk istighfar ke dia. Duduk minta ampun dengan Tuhan, biar Tuhan ampunkan kita lah, kita duduk dalam masjid. Tapi kalau kita berhadas, malaikat tu lari. Tak ada, dia tidak istighfar dah untuk kita. Tengok, malaikat ni khusus dalam masjid, tak ada lain. Dia tak pergi lain, balasah kau surah kau, madrasah kau apa kau kita nama, apalah nama tempat sembahyang tu, dia tak pergi. Ni malaikat yang khusus pergi ke masjid, kerjanya istighfar. Jadi kalau orang tu berasa bersalah banyak, kau tugas ni tak payah pergi masjid. Sebab apa masjid kita minta ampun, boleh jadi Tuhan tak terima. Pasal apa? Banyak dosa, banyak kesilapan. Tapi kalau pergi dalam masjid, mereka tak ada dosa. Sudah Nabi royak, dia istighfar kita, dia doakan kebaikan untuk kita. Jadi mudah-mudahan, jadi tak payah panggil Tok Lebar, Tok Guru dah. Pergi masjid, Tok Guru, Tok Lebar pun dia ada dosa juga, dia ada salah juga. Tak kena kaya, takut dia lebih berat lagi pada kita. Tak kena kaya. Bak ilmu, bak zahir tu suku hak sebenar di sisi Allah. Dia bukan kira pada ilmu tu sekara satu kelebihan yang lain. Iman dan amal soleh, keikhlasan tu supa aja. Kalau nak kira, boleh jadi orang biasa pun boleh lebih lagi. Boleh jadi lebih lagi. Jadi hak moleknya situ cara. Apabila kita belajar hadis ni, kita kena tahu mana tepat. Dengan cara pergi situ dengan sendiri, walaupun kita tak nampak. Supaya kita suruh orang mai ajak ke apa, kita nampak dia tak buat pun boleh jadi. Hak ni kita yakin. Sebab apa? Nabi kaya. Dulu kita sudah jumpa dah kan. Bila duduk dalam masjid, malam yuhdith, selagi dia tidak berhadas, malaikat tu duduk istighfar, duduk mendoakan kebaikan untuk dia. Jadi nak dapat orang ni masjid, apa ada di masjid? Kerana kehormatan masjid lah, kelebihan masjid tu. Itu bendanya. Sebab tu jadi pahala besar sangat, boleh istana dalam syurga tu kalau buat masjid. Pasal apa? Benda ni besar sangat, istimewa sangat, lebih sangat. Lepas tu orang pula tak ada pergi nak buat benda tak molek, untuk beribadat pergi tu. Setiap orang beribadat, siapa boleh juga kita, ada gear juga kita. Tidak saja hak bina masjid tu, hak beri pitih tu kita kata, tak tengok-tengok pun masjid tu, hak dia buat tu tak apa. Itu pasal apa? Kehormatan masjid. Itulah benar. Banyak kehormatan masjid. Sebenarnya kehormatan masjid ada. Yang kedua ialah kehormatan orang Islam. Siapa dia ada? Orang Islam. Orang Islam ni kalau luar masjid pun dia ada kehormatan dia. Sebab itulah Nabi kata, bila seseorang tu mengucap la ilaha illallah, bermakna dia telah memelihara diri dia, nyawa dia, harta benda dia dan maruah dia, selamat dah dia. Mana tak ada siapa dia boleh ganggu gugat nyawa dia, harta benda dia, maruah dia, kehormatan dia, maruah dia. Yang ni Nabi SAW jadi takut gurih je, bukan luka, gurih. Kalau kita itu dengan kuku ni cala gitu, hak tu dia tak wida. Orang Islam usah kau gocah patah gigi, belok hidung, kita kata usah kau lagu tu, apalagi kalau bunuh, bunuh kena bunuh balas. Tu balasan dia.
Kalau patah gigi, kira-kiranya kena patah gigi juga lah. Orang jumpa, tu tengok. Pasal apa? Pasal kehormatan dia tu. Harta benda dia pun tak boleh. Kalau curi, akad tangan. Setara tu kehormatan dia tu. Jadi terjaminlah harta benda dia tu, terjamin. Bahkan kalau orang mari nak kopok kita nak mempertahankan harta benda kita mati. Nabi kata mati syahid. Sampai setara tu. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh kerana nak mempertahankan harta benda dia, mati syahid. Orang yang terbunuh kerana mempertahankan diri dia, mati syahid. Orang yang terbunuh kerana nak mempertahankan kehormatan dia, dicabuli, dia kena bunuh, mati syahid. Syahid dunia lah orang panggil, bukan syahid akhirat. Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Begitu. Maknanya kalau mati tu mandi juga, mayat gapo juga. Mati syahid. Pasal apa? Pasal kehormatan dia tu lah. Dua. Itu secara umum kita sebut dua kehormatan tu. Kalau nak kira tiga ada. Kalau nak kira halu lagi, tiga kehormatan ada situ. Orang duduk dalam masjid tu, orang kira dia orang Islam, nak pergi buat ibadat tu. Orang yang beribadat, dia ada kehormatan suku pula. Tu besar je. Jadi terhimpun di situ beberapa kehormatan. Dengan sebab itu Nabi SAW suruh jaga sangat tu. Suruh jaga sangat tu. Lepas tu masjid misalnya, bila jatuh ke ataupun terkena ke luka, beleceh pula darah, cemar pula, tak boleh. Itu pun kehormatan masjid, kena jaga kebersihan dia. Banyaklah atas nama kehormatan masjid saja tu pun banyak. Kehormatan orang Islam hak biasa pun tak boleh. Apatah lagi dalam masjid orang duduk nak buat ibadat, nak tenang, nak mendapatkan ketenangan jiwa, tiba-tiba jadi tak tenang, jadi sakit pula dah pergi situ. Sebab tu ada kehormatan. Lebih-lebih lagi lah kena jaga. Pertamanya ialah kehormatan, dan keduanya kehormatan orang Islam. Menurut Rashid Ahmad Gangguhi, hak ni dia, bab ni mukaddimah kepada bab selepas ni, pendahuluan lah kepada bab selepas ni. Pasal dia lebih kurang sama, lebih kurang sama. Tak cukup ketah kerja ni, ketah di salah ni tak cukup pasal tak ada nak siap. Minggu depan insyaAllah ada lebih, nasib baik. InsyaAllah minggu depan ada lagi. Tak ada nak buat kalau boleh ambil selesa dulu lah minggu depan pula. Jadi itu bendanya. Jadi bab ni lebih kurang sama dengan bab selepas ni. Sebab itulah dia kata ni muqaddimah kepada bab selepas ni. Baiklah. Ceritanya Jabir bin Abdullah riwayat, dia kata ada seorang lelaki yang membawa beberapa batang anak panah lalu di dalam masjid. Pernah berlaku lah zaman Nabi. Rasulullah SAW terus berkata kepadanya, peganglah matanya. Amsik bini salihah. Pegang mata dia, pegang. Pasal apa? Pasal takut terkena lah. Tapi sekatu rekah je hadis ni. Hak Nabi katanya amsik bini salihah, tu je hak sebenar-benar hadisnya. Hak lain tu cerita orang lain. Tak apalah, ada nota di situ perintah Rasulullah SAW supaya memegang mata anak panah ketika masuk ke dalam masjid tidak lebih daripada menyatakan maksud baginda SAW supaya berhati-hati ketika membawa barang-barang seperti itu di dalamnya, sama ada dengan memegang mata anak panah atau menyarungkannya, atau dengan memilih cara-cara lain yang sesuai dengan senjata yang dibawa demi keselamatan orang-orang yang berada di dalamnya.
Jadi dia kata suruh pegang, itu salah satu cara. Maksudnya nak suruh jagalah. Waktu tu boleh pegang gitu. Lepas tu mungkin senjata yang lain lagu lain pula caranya. Macam sekarang ni pistol kalau kita kata. Tempat kita tu kita tak aja tengok orang bawa pistol gitu kan. Boleh dah kalau nak ada pun. Tapi kalau setengah-setengah negeri tu mungkin alik sial lagu tu dah tidak nanti jauh dah. Alik sial lagu tu dah. Nah. Ataupun kalau di Pakistan jumpa sama. Memang biasalah semua jemaah tu kat sengih masing-masing berdiri. Nah. Pasal dia tak main berdiri-berdiri dah. Main bom selalu. Berdiri-berdiri ni orang biasa. Jadi tutup guru sana pun bila berjalan tu kan 15 orang di belakang tu berdiri saja. M16 tu. Bawa sering bawa. Nak kawal dia tu bahaya tu. Orang nak berdiri bila-bila masa. Tok guru sana. Teruk. Tak selamat lah, tak selamat. Tok guru saya sendiri berapa orang mati. Kena berdiri. Dalam keadaan jaga gitu tu pun berdiri. Jadi susah benar lah. Kalau keadaan ulama sana terancam benar. Jadi anak-anak buah ni 15 orang iring dia tu kalau nak pergi mana-mana dengan berdiri lah belakang. Tidak tangan saja bodyguard dia tidak tangan saja escort dia. Jadi dalam keadaan lagu ni kalau pergi kena jaga mak dia. Kunci kau dulu takutnya terbedir orang lah. Jadi kena jagalah, ikutlah senjata apa kau yang dibawa itu sesuai dengan senjata tu lah. Kalau kita kata pedang kan panjang mata dia, kalau kita pegang betul dia nak pegang setara mana, dia pegang dua, ada lagi hujung dia tu tak padan dengan pegang tu kan lagu tu. Kalau pegang mata tu tak padan, tak padan, dia kena sarung. Jangan bawa tanpa sarung. Lepas tu kalau bawa tu acu-acu gitu tak boleh, Nabi larang. Hola ke depan gitu, Nabi larang. Marah benar lagu tu pun. Kena bawa tu ala ke bawah mata tu, jaga molek. Kalau nak bagi ke orang, bagi hulu ke dia, jangan bagi mata ke dia. Itulah antara adabnya. Adab ni orang-orang kita, orang tua kita pun jaga, ajar lagu tu lah. Kalau nak bui benda-benda tajam gitu tu, bui hulu ke dia biar kita pegang mata tu. Untuk keselamatan lah tu, kerana kehormatan dia lah. Semua tu dibuat gitu tu kerana kehormatan dia. Jadi kena jaga sesuai dengan senjata yang dibawa tu lah, sesuai dengan tu. Asbabul wurud, hadis ini dapat dilihat di dalam dua hadis berikut. Asbabul wurud ni, ini sebab yang Nabi kata gini ni, apa latar belakang dia. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu latar belakang dia, tak berapa jelas. Sebab kalau Quran dia ada asbabun nuzul, sebab turun ayat tu, apa latar belakang. Kalau hadis orang panggil asbabul wurud, dia ada latar belakang dia tu. Jadi latar belakang dia tu kita dapat lihat dalam dua hadis berikut ini. Dalam ni diriwayat gitu saja, tiba-tiba gitu. Yang pertamanya Bukhari sendiri meriwayatkan dengan lebih jelas lagi di bawah bab yang lain, iaitu bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silaha falaysa minna. Itu satu tajuk. Itu satu tajuk. Satu hadis juga daripada Jabir, di mana beliau menceritakan, di bawah bab tu ada satu hadis. Dia cerita lagu mana? Anna rajulan marra fil masjid bi ashumin qad abda nusulaha fa umira an ya'khudha bi nusuliha la yakhdishu musliman. Bermaksud bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki lalu di dalam masjid dengan membawa beberapa batang anak panah yang terdedah matanya. Dia diperintah Nabi SAW supaya memegang mata anak panahnya itu agar ia tidak mengguris seseorang Islam. Gugur, takut gurih saja, kena kuku pun gurih dah.
Takut terguris saja. Kalau luka lagi lah. Kalau tak boleh takut tu lah. Jadi ada satu orang masuk ke dalam masjid dengan bawa beberapa batang anak panah. Terdedah mata dia tu. Nabi SAW pun kata, suruh pegang mata dia tu, takut-takut terguris. Dia guna perkataan yakhdishu, terguris. Mana-mana orang Islam dengan sebab anak panah dia tu. Itu yang pertama. Muslim juga telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir. Bukan dalam Bukhari saja, Pak Sani, dalam Muslim pun ada juga. Yang kedua, di bawah babu amri man marra bisilahin fi masjidin aw suqin aw ghairihima min al-mawadhi' al-jami'ah lin-nas an yumsika binisaliha. Itu tajuknya panjang. Muslim meriwayatkan satu hadis. Ini tajuk dalam Sahih Muslim, gitulah. Ini bab orang yang memerintahkan orang lalu di dalam masjid dengan membawa senjata, atau di pasar, atau di tempat-tempat umum yang lain, supaya memegang mata anak panah dia. Itu tajuknya. Dia daripada Jabir juga, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu amara rajulan kana yatasaddaqu bin nabli fil masjid alla yamurra biha illa wa huwa akhidhun binusuliha. Itu hadisnya. Bermaksud sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang lelaki yang sedang bersedekah anak panah di dalam masjid agar dia tidak lalu di dalamnya melainkan dengan memegang, yakni menjaga mata anak panahnya. Kedua-dua hadis ini jelas menunjukkan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang itu memegang anak panahnya. Sebab dalam hadis di atas tu dia tak ada ayat mata anak panah dia terdedah ke tidak. Ringkas je. Dia kata pegang matanya. Dalam riwayat bawah ni dia sebut memang mata anak panah dia tu terdedah. Itu satu. Hadis yang keduanya iaitu dia duduk bagi sedekah anak panah dalam masjid. Ceritanya. Jadi orang ramai kira-kira je nak pergi perang lah berkali. Ada satu orang tu masuk bawa anak panah, nak bagi sedekah anak panah. Ceritanya. Tapi nak bagi sedekah tu pun dia tak tutup molek mata dia. Ia sama sekali bukanlah untuk menakut-nakutkan orang-orang yang berada di dalamnya, malah untuk membahagi-bahagikannya di kalangan mereka. Untuk nak bagi ke orang ni, bukan untuk nak menakut-nakutkan orang. Setara tu pun kena beringat, kena berhati-hati, tak boleh mudah-mudah. Begitu juga kalau kita nak beri sedekah lain pun, jangan sampai mengejutkan orang, kejut dia, menakut-nakutkan dia. Janganlah gitu. Ni pun lagu tu juga. Misalnya kita nak beri sedekah, betaka nak beri sedekah pun, ketuk pintu derah gitu mu tengah malam dah. Tu sakit jantung misalnya. Tak boleh lah. Walaupun nak buat benda molek pun kena jaga juga. Sebab sini lah. Nak bui tu anak panah. Anak panah dengan maksud yang molek. Anak panah tu kalau kena musuh mati. Boleh sedekah. Jadi sedekah ni tidak piti saja. Sedekah bedil pun sedekah juga. Asalkan orang yang kita sedekah tu dia nak buat lawan musuh Allah, sedekah. Itu pahala besar tu, besar daripada piti biasa untuk makan tu. Dalam keadaan tertentu lah, dalam keadaan tertentu dia mengikut keadaan juga pahala dia nak besar. Dalam keadaan perlu begitu besar pahala. Sedekah pedang, sedekah anak panah. Sekarang ni, kalau sekarang ni sedekah bedil lah. Perlu benar lah, tak cukup tu. Sport-sport di Palestin di mana negara, tak cukup benar lah. Bedil depan kong anak batu je lawan Yahudi. Jadi perlu benar lah kepada bedil. Kita kata
payah nak bagi lagu mana, mudah banyak dah tu. Mudah banyak dah tu, kerana ke mana-mana pun, walaupun tidak rasmi lagi ada negara tu supaya orang lain, tapi dia boleh mana nak bagi derma ke dia tu, orang nak minta sama kan. Setengah-setengah tu nak kerja tak boleh nak minta derma secara terbuka gitu pun tak boleh. Nak perjuangkan Islam ni. Berapa banyak lagi negeri dalam dunia ni yang kita tak tahu, tidak terdedah, teruk orang Islam. Dalam keadaan itu boleh senjata lah perlu kepada mereka. Makanan tu dia boleh hidup dah dengan susah lagu tu pos skala perlu juga, tapi senjata sangat diperlukan. Ni sehingga barang yang boleh membunuh orang lelaki kaum musuh mati dalam masjid pun boleh sedekah, boleh bagi. Tidak salah, tidak kata nak bagi benda lagu tu kena luar masjid. Dalam masjid pun boleh. Nak bagi benda yang akan membunuh orang dalam masjid. Tapi kalau nak bunuh orang Islam, boleh, dosa besar. Nak bunuh bui pistol luar pun dosa besar dah. Kalau bui pistol dalam masjid dah, lagi tambah lah dosanya. Berganda-ganda dosanya kalau dalam masjid. Tapi kalau untuk nak lawan musuh Islam, itu lain lah, boleh pahala besar dalam masjid. Hadis Jabir di bawah tajuk bab di atas, kelihatan tergantung kerana tidak tersebut di dalamnya jawapan Ammar kepada Sufyan. Zahirnya tidak meyakinkan ittisalnya. Ini dari sudut ilmu hadis lah. Dari sudut ilmu hadis. Jadi kan kalau kita perhati tadi, Sufyan kata, aku bertanya Ammar, adakah engkau telah mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan ada seorang lelaki gini-gini? Dia apa kata? Jabir pun royak lah. Pegang matanya. Nabi kata tu dalam riwayat dia akhirnya, dia tak ada kata ya. Padahal anak murid dia tanya, adakah Jabir ada kata gini-gini riwayat hadis ni? Dia tak ada kata ya, hanya dia senyap saja. Boleh ke ni riwayat awak lagu ni? Dari segi ilmu hadis lah. Sebab nampak macam tidak bersambung tu, tidak ada pengesahan, perakuan tidak ada daripada Ammar. Jadi apa ceritanya Imam Bukhari riwayat hadis lagu ni? Jadi orang tengok belakang, dan muka dia, kedudukan dia tu tinggi kan, syarat dia tu ketat. Jadi antara syarat dianya, seorang perawi dengan seorang perawi yang lain tu mesti kena bersambung. Kalau kecek tu biar ada jawapan dia. Kalau akak ijak saja, mana kabulnya? Tak jadi kalau tak ada kabul. Dia kena ada ijak kabul. Macam ni tanya jawab, mana jawab? Ya ke tidak ke? Mungkin tidak. Dia kata tidak, kita dia royak tu boleh jadi, orang lain boleh jadi. Dia kata lagu tu kan lagu mana? Boleh jadi tidak kepada saya, kepada orang lain. Boleh berlaku lagu tu. Maka kena kena perhati molek lah benda-benda lagu ni. Dan orang perhati, Bukhari ni orang perhati, semua orang perhati. Tetapi kalau dilihat kepada hadis Sufyan yang juga diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ammar melalui saluran Ali bin Abdullah Al-Madini di dalam kitab Al-Fitan di bawah bab qaulin Nabi, man hamala alaina silah falaysa minna. Di bawah bab tu. Kalau tengok situ dalam Bukhari ini juga jelas terdapat di dalamnya jawapan Ammar kepada Sufyan bahawa beliau memang telah mendengarnya daripada Jabir apabila beliau, yakni Ammar, berkata na'am. Dia ada na'am. Tapi dalam riwayat ni tak ada. Kenapa Imam Bukhari tak ambil waktu pun sini? Saja dia pasal dia. Sebab tu payah Bukhari ni. Dia kena tengok. Jangan tengok sini saja, tengok lain. Hak lagu ni, hadis ni, hadis Jabir juga, tapi sanak bawah dia ni lagu lain. Ni macam sini ni Qutaibah bin Sa'id. Imam Bukhari ambil daripada Qutaibah bin Sa'id. Hak sana dia ambil daripada Ali bin Abdullah. Dalam riwayat Ali bin Abdullah, hak ni juga ada dia sebut. Dia jawab na'am, ya. Yang dikiranya hak tu, sebab riwayat tu riwayat Jabir juga. Sanak ahli atas tu serupa ya, ahli bawah dia tidak sama. Bermakna apabila seseorang itu cerita, dia akan cerita tak serupa dengan kawan dia yang lain.
sikit sebanyak tu ada beza. Hak lagu ni hak tak ada na'am gini ni dalam riwayat Qutaibah bin Sa'id. Hak ada na'am tu dalam riwayat Ali bin Abdullah. Lepas tu hak tu lah je sebenarnya. Imam Bukhari isyarat kepada hak tu. Jadi di sini dia terima hak ni lagu tu lah jawapan dia. Hak tu. Yang kedua, dengan itu hilanglah kemungkinan terputusnya, yakni sanad hadis di atas. Menurut Al-Aini, berdasarkan riwayat Nuskhah Al-Asili, riwayat ini juga mengandungi pengesahan dan perakuan Amar berupa perkataan na'am seperti yang tersebut dalam riwayat Kitabul Fitan itu. Jadi Nuskhah Bukhari ni banyak. Daripada Firabri, anak murid dia tu, ramai pula anak murid dia lain tu masing-masing ada nuskhah. Nuskhah Al-Asili adalah antara nuskhah yang tersahih bagi Sahih Bukhari ni. Dalam tu ada sebut. Hak ni maknanya tidak pakai nuskhah tu lah bermaknanya hak tak ada na'am ni. Sini pun ada sebut. Kalau berdasarkan nuskhah tu di sini ada, tak ada jadi masalah lah. Kita tak boleh kata putus ni sanak ni tak bersambung ni tidak jelas lagi ni. Tak ada pengesahan daripada Amar tu, Amar bin Dinar tu. Jadi hadis ni tak kemah mana, tak boleh kata lagu tu. Sebab dalam nuskhah yang lain ada sebut na'am. Tu benda kita kena perhati. Tak boleh tengok nuskhah saja, tak boleh tengok gitu. Kena tengok banyak nuskhah. Jadi kerja banyak lah. Kerja banyak. Ada di situ. Andai kata Amar tidak berkata apa-apa sekalipun, kalau katakanlah banyak berlaku dalam kita hadis. Katakanlah seorang anak murid ketanya gitu tok guru dia, lepas tu tok guru dia senyap. Kalau katakanlah lagu tu memang gitu, tak ada dalam nuskhah mana-mana, tak ada di tempat lain, ada na'am tu tak ada. Kalau katakanlah tak ada, lagu mana? Boleh ke tidak? Mengikut kaedah hadisnya, mengikut kebanyakan ulama muhaqqiqin, pengkaji hadis, dia kata boleh, dengan syarat tu guru dia tu orang yang bijak, orang yang bijak dan orang yang sedar molek. Tidak jadi ngatuk ketika anak murid belajar dengan dia tu, anak murid baca dengan dia tak tahu nah, dia cedera dia dah deku berdeku. Tidak jenis lagu tu. Dia duduk mengajar dia senyap, dia tak ada apa. Kalau salah mesti dia tegur. Dia kira gitu. Kalau salah mesti dia tegur. Itu tanggungjawab tu guru lagu tu, hadis ni. Kalau salah tegur, dia tak tegur tu ialah tak apa dah tu, mana kira pengesahan dah. Imam Bukhari antara orang ulama-ulama hadis yang berpendapat begitu. Dia kata tak apa. Dia tak serupa, jangan kita anggap serupa kan. Sebab tu kalau perhatikan di sini, kadang-kadang kita terjemah ni meriwayatkan, Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, meriwayatkan semua. Padahal ada kalanya dia sebut haddatsana, ada kalanya akhbarana. Kalau Muslim beza tu, Bukhari tak beza, serupa. Oleh kerana dia serupa, sebab tu kita terjemah serupa, tak apa kok mana-mana. Kalau akhbarana ni saja dah muka ada sini kan. Kalau akhbarana, dia bermakna anak murid baca, misalnya muka surat ni sebagai contoh, misalnya muka surat 509, cuba tengok nak beza. Dah kita mengaji kitab Sahih Bukhari ni biar tahulah. Betul. 509 apa bezanya? Ni kan mula-mula tu dia sebut datah tu haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana. Lepas tu akhbarani. Ada kadang-kadang di celah-celah tu haddatsana, ada kadang-kadang akhbarana. Kita terjemahnya meriwayatkan berlaku. Meriwayatkan berlaku. Serupa. Pasal apa? Pasal mengambil kira mengikut Imam Bukhari serupa. Serupa. Boleh tukar. Waktu ni tak apa. Bermakna dalam Bukhari benda ni longgar, tidak dipentingkan sangat. Serupa. Walaupun hakikat dianya, kalau kata akhbarana, bermakna hadis tu anak murid terima daripada tok guru dengan anak murid baca, tok guru dengar. Apabila dia nak cerita hadis tu kepada orang lain, dia kena kata akhbarana. Tu beza tu. Kalau dalam majlis tu tok guru baca, anak murid dengar, bila anak murid nak ayat hadis tu kepada orang lain, dia kena kata haddatsana. Tu bezanya. Mana tok guru baca, anak murid dengar.
Dalam Muslim dia cukup jaga tu. Setara jaga tu pun kalau kita perhati kepada nuskha-nuskha yang berbeza, nampak bercelaru juga. Kadang-kadang tempat akhbarana tu jadi hadatsana, kadang-kadang tempat hadatsana jadi akhbarana. Setara jaga tu. Tapi bagi dia mengikut istilah dia nya berbeza. Istilah Bukhari tidak serupa. Kita boleh tukar bahkan, tidak salah. Kalau mengikut kaedah Imam Muslim, salah kalau buat lagu tu. Jangan duduk mana-mana tukar, tak boleh. Kena ambil serupa hak dia ayat lagu tu. Kalau akhbarana. Sebab apa? Dia muka tak serupa tu hakikatnya. Hak mana lebih, hak mana kurang? Beza pendapat pula. Apa ni ulama beza pula. Ada yang mengatakan hak tu guru baca lah lebih. Muka tu guru baca, tentu dia tidak baca salah. Tentu dia lebih cekap. Jadi anak murid baca tu, anak murid baca boleh jadi berlaku kesilapan. Kalau tok guru baca, kira-kiranya tak silap lah. Tapi ada hak lain bantah pula, dia kata tak mesti lagu tu. Ada kalanya lebih bahaya lagi kalau tok guru baca. Sebab apa? Hak dia tersalah tu anak murid kamak betul. Pasal terlalu percaya sangat. Nah. Kadang-kadang orang baca ni dia ralik, dia tak sedar, tersalah lah, tersasut. Anak murid ni ingat kau harap ke dia, rupanya dia tu tersalah. Boleh jadi. Tapi kalau anak murid baca tu, guru terperhati, dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur, mesti perhati. Kalau salah dia akan tegur. Jadi jelas mana tempat salah tu. Jelas di mana tempat salah. Sebab tu dia kata ada kalanya kalau anak murid baca lebih baik. Lepas tu ulama bahas lagi, hak mana hak sebenarnya lebih molek? Tengok bergantung pada keadaan lah pula, pada untuk guru anak murid tu. Kalau anak murid tu memang jenis baca molek betul, kalau anak murid ada baris pun salah lagi kan? Lagu mana lagu tu tak boleh harap tu. Hak tak ada baris tu kalau biar betul baca. Kalau kita ngaji di Pakistan, dia suruh baca tu dia pilih. Mula-mula dia baca, macam ikut tak baca. Akhir sekali tu guru akan pilih, baca sampai ke akhir. Hak baca tu sebenarnya laju bacanya, ekspres, sungguh lah. Selagi dia baca bukan sekadar laju, betul dia baca, tak ada baris, perung baca. Nak 40 muka surat sekali baca, tak apa. Derah pula suara dia tu. Bukan jenis kau, dia akan pilih. Lagu tu tak apa, anak murid memang kemah dah. Tapi kalau anak murid pun baca tak betul lagi, lagu mana dah, lambat pula tu, baca dia tak seh, sana tak seh, lambat, dia kudu cepat baca. Tu kaedah dia. Lambat-lambat tak seh. Jadi bergantung kepada guru dan anak murid. Kalau tok guru tu mungkin dia tua sangat tak, boleh jadi kalau dia dengar dia ngatuk. Kena ambil kira. Dia molek anak murid, dia molek dia sendiri baca kalau lagu tu. Kalau dia baca tak akan jenera dah. Kalau jenera anak murid pun nampak selalu. Tersasut tu tak lah kelain tu, tidur tu guru ni dah. Mana tak lah kelain dah. Jadi kita boleh nak tengok keadaan. Tapi kalau tu guru tu muda, molek, cergah ke apa, anak murid pun cergah, serupa je, lebih kurang je. Dia jaga molek, sedar molek. Begitulah. Jadi tak apa, mengikut Imam Bukhari-nya kalau lagu ni tak apa, tidak salah. Boleh dipakai. Tak apalah. Hadis ni ringkas sangat. Antara pengajaran, kita ambil pengajaran yang terdapat dalam hadis ni. Hak ni lah kepada hak tadi tu, tak ada mana rakyat saja kepada hak ngaji. Sebab di kalangan kita ni pun ramai juga orang ngaji. Kalau main rendah-rendah sangat dia pun tak sedap juga sama. Tapi kalau pengajaran dan paduan ni boleh semua kita perlu berlaku. Boleh pakai selalu. Ialah satu kehormatan darah, harta benda dan maruah orang-orang Islam perlu sekali dijaga. Rasulullah SAW selalu menekankan agar dijaga dan dipelihara kehormatan orang-orang Islam. Jaga sangat. Sebab saudara kita, adik-adik kita, suruh jaga. Itulah pengajaran. Kalau contoh di sini, kalau bawa benda tajam, jaga.
Jangan sampai terkena orang lain. Begitu sekali hak orang Islam ataupun kehormatan orang Islam. Banyaklah kita jangan, hadis ni jangan fikir ni masalah apa ni, anak panah. Kita tak ada kena-mengena. Anak panah mana nak adanya, tak ada dalam ni. Jangan fikir gitu hadis ni. Kalau fikir lagu tu speak benar lah. Speak lah, tak ada dah. Semua tak boleh guna, banyak perkara. Dan naik kereta pun tak ada kena-mengena dengan zaman Nabi dulu. Banyak perkara tak ada kena-mengena. Kita kena fikir apa di sebalik pengajaran dia. Nak jaga kehormatan orang Islam, nak jaga darah dia. Cara nak jaga darah dia, jaga. Kalau nak berlatih, menembak kau, kita kata tidak ada mana, menembak kau gapo-gapo, kena cari sasaran tu tentu alik sana tak ada orang, selamat, dinding, baru boleh. Jangan ikut serok, cari tempat tak kena, boleh jadi orang lalu ke sana. Kena fikir belakang tu. Apabila kita nak guna senjata, kena fikir belakang. Begitu juga jangan dedahkan orang kepada bahaya. Tidak nak tengok ni kilat, katakanlah kilat. Tidak ada ciri-ciri keselamatan tu tidak ada, tidak dijaga molek. Misalnya awak kerja, kalau engineer dia, kalau kerajaan nak kena pakai topi besi, kena pakai topi besi, kita tak beri topi ke dia, pecah kepala dia, kena jatuh gapo-gapo atas kepala. Yalah juga menyebabkan mati, luka, cedera. Yalah belaka lah tu. Guna mesin, tidak ada ciri-ciri keselamatan di situ. Boleh dah, tak apa kita. Pasal apa? Nak cepat, nak murah. Tak kira dah dari segi keselamatan. Siapa orang putus tangan, putus jari, yalah belaka lah tu. Termasuk ni. Jadi majikan, token, tuan punya kilat, semua tu kena mengena belakang. Siapa dia ni, orang apa dia? Kalau tidak orang Islam, orang kafir pun kena jaga pekerja ni. Apa lagi orang Islam? Ada dua perkara situ. Orang lagi, manusia lagi, Islam pula. Lagi kena jaga. Jadi benda ni ada kena mengena sama-sama dengan siapa-siapa pun kena mengena. Kehormatan, darah, harta benda dan maruah. Maruah ni lagu mana? Maruah ni kita ngopak orang. Maruah dia ngopak, nampak kayaknya tak ada gapo. Maruah orang. Apalagi kalau kita fitnah orang, mencabuli maruah dia tu, tak boleh tu, dosa besar lalu. Tidak nanti belah mana. Kita tidak bunuh orang, kita buat kenak ke dia. Kita pergi jumpa dengan Tok Bomo, biar dia gini-gini. Misalnya kita kata, biar dia cerah dengan bini dia tu, kita nak menikah dengan dia, misalnya kita kata. Ataupun sebaliknya gitulah. Katakanlah buat gitu. Itu mencerobohi kehormatan orang Islam. Dosa besar, tidak main-main. Tidak main-main. Ada kalanya menyebabkan orang tu gila sepanjang hayat. Kita tidak nak buat sampai setara tu, tapi benda ni boleh tersalah, boleh tersasar. Ada gila sepanjang hayat apabila buat tu. Inilah benda yang kena beringat. Jangan kata benda ni tak ada kena mengena dengan kita. Ada kena mengena sampai bila-bila. Senjata boleh berubah, tetapi ancaman senjata tu bahaya, dia tetap ada. Senjata gapo-gapo apa, senjata gapo-gapo pun tetap ada. Jadi tidak nanti anak panah saja. Bila tak ada anak panah, habislah cerita. Tidak begitu. Yang kedua, masjid adalah tempat suci. Orang-orang yang pergi ke masjid juga mengharapkan kesucian diri mereka dengan mengerjakan ibadat di dalamnya. Oleh itu kehormatan orang-orang yang berada di dalam masjid lebih-lebih lagi perlu dijaga dan dipelihara. Dah tahu dah tempat suci. Kalau di Mekah, lagi tak ada suci lagi, tak ada haram lagi. Masjid lagi, kalau dalam masjid lagi, Masjidil Haram lagi, pahala bersemayam situ tak serupa dengan lain. Buat jenayah, buat melakukan kesalahan di situ, lagilah besar. Masjid biasa ni pun besar dah, salah dah.
Yang ketiga, umat Islam diajar supaya lebih berhati-hati apabila berada di tempat di mana terkumpulnya beberapa kehormatan. Kalau ada beberapa kehormatan, kena jagalah. Misalnya tok guru kita sekarang kehormatan ni ayah kita pula dia. Dua terkumpul kehormatan. Dua. Maknanya besar benda lah hak dia tu terhadap kita. Kalau atas orang. Begitu juga dengan tempat. Begitu juga dengan masa. Masa dia kehormatan masa bulan puasa. Buat gini dalam masjid pula. Berimpun beberapa kehormatan. Kau banyak berimpun kehormatan tu, kau banyaklah pahalanya kalau kita buat pahala. Kalau dari segi dosa pun banyak juga. Siapa tulah ya? Sebab itulah dalam Quran disebutkan isteri-isteri Nabi ni, dia sebutkan man ya'ti minkum nabi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adzab dhi'fain. Isteri-isteri Nabi yang melakukan kekejian, yang melakukan kesalahan terang, digandakan azab terhadap dia tu 2 kali ganda. Dia tak serupa orang ni. Jadi kaedah tu hak dipakai semula jadi dah, semua manusia pakai kan. Orang ni kalau tahap ni buat apa gaji dia lebih? Semua terima kan. Hak ni gaji dia rendah setara ni, hak ni gaji lebih. Buat apa? Pasal kedudukannya tak sama. Kedudukan tak sama. Dari segi apa nama ni, kalau kesalahan pun tak sama juga. Tak sama. Jadi Islam ni mengajarkan kepada kita tidak kata dari segi lebih saja sama. Tak lebih pun kalau dosa pun tak sama. Dengan sebab tu dia tak boleh sedap hati lah orang tu kalau dia lebih lah. Dia saja lebih. Maka lebih lah segala-galanya. Dari segi hak kurang dia tu tak dikira apa-apa. Ada, tidak begitu. Bila-bila lebih tu risiko dia tu pun besar juga. Risiko dia. Sebab orang berniaga lah, kalau berniaga besar untung pun banyak. Kalau rugi pun teruk juga dia. Kalau jatuh juga jatuh teruk benar. Yang keempat, ketinggian budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang baginda kepada umatnya. Tu nampak tu cara dia ajar tu gapo dia. Itulah budi pekertinya. Yang kita ni orang tua kita duk ajarkan bagi gapo-gapo. Allah ke ulu dulu gapo tu. Yalah. Mari mana? Sini. Ya gapo-gapo dia tidak nanti hak ni. Ya kita kecek kalau gigi kita tu bermasalah, mulut kita bermasalah, apabila nak kecek kita pekuk gini tu apa? Adab kan? Adab. Jaga kehormatan saudara kita tu, siapa dia penipala dah. Kecek tu dah. Kena jaga juga. Kalau tidak sabit ada masalah mulut pun dia makan wafta kau gapo kau pun. Ayolah jugalah. Jadi kena jaga. Itu masuk dalam adab. Nabi ni mari ajar benda-benda ni utama. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak ni ada setiap masa dah yang menyenangkan orang. Nabi mari menyempurnakan. Hak dia paling sempurna akhlak dia. Jadi kalau kita belajar hak ni, banyak benda dalam semua perkara. Dalam semua perkara dia ajar akhlak. Kalau nak lalu minta izin, tunduk sikit ke, semua tu ada. Dalam hadis dia ajar je. Siapa kepada kita ni, bukan lama dah kat Islam, dia lama dah. Jadi banyak perkara lah hak kita ikut Nabi tu memang comel, molek. Itu budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya kepada umat. Kasih sayang lagu tu lah. Dia pesan sama. Pesan kalau benda lagu ni tak molek, jangan. Kalau molek dia galakkan. Yang kelima, menumpahkan darah orang Islam walaupun sedikit dengan melukakannya sudah dikira dosa besar. Dosa membunuhnya tentulah lebih besar lagi. Kalau setara ni pun Nabi jaga dah. Dah kalau dengan sengaja kita buat lagu tu luka dia,
dosa besar. Dengan sebab itu, iyalah, tapi kadang-kadang orang ni payah nak kawal, main nak marah ni kan. Main nak marah, terutamanya hak ragu, hak gapo tu kan, hak jahat tu. Hak curi tu banyak kali benar terlepas ni, gerai belaka ni. Bila jumpa tu kak, pakat godai habis gerai. Boleh pun kata gitu. Dia lah sebelum mari kita mari. Dia pun gerai juga. Muka tular tengok ni. Mari berjabat dia. Tapi kena beringat, ke mana-mana pun dia orang Islam tu, hak curi tu saudara kita. Paling tinggi kalau mengikut peraturan dia, kalau sah banyak cukup syarat, kerat tangan tu. Siapa patah gigi dia pula, pecah mata dia pula, itu cerita lain pula tu. Kita bertanggungjawab tu. Sebab tu dari segi undang-undang, hak biasa dia tak bui, tak boleh, polis pun salah tu, tak tahu lagi lagu mana-mana apa cerita buat apa. Dia jadi kita tu buat apa. Kena ambil kira belaka. Takut tak cukup mas kahwin nak nikah lah. Misalnya kita kata boleh jadi. Kita kata mana siapa dia lapar, sebab kita bukan masalah lapar saja orang curi ni. Boleh jadi. Itu dia nak hidup dengan cara molek. Kalau tidak dia akan berzina, kata dia, akan terjebak dalam dosa yang lebih besar. Misalnya kajian tak boleh buat tak tukar, tak kerak tangan orang tak tukar. Kalau buat lagu saat ni tak boleh. Kalau kerana tu ada sebab yang besar. Bapa yang siapa jadi gitu ni bapa. Tak boleh kerak tangan tu kalau lagu tu. Kalau lawyer dia, cara dia kata ni cerita hak sebenar. Sebab ni dia curi. Misalnya kita kata tak cukup mas kahwin. Misalnya kemah balik dia tu, tak boleh nak kerak tangan orang tak tukar lu. Lagu tu pun sudah ada dah sebab syubhat, sudah ada dah. Idra'ul hudud bisyubhat. Nabi kata hak ni, hukuman hak ni kena elakkan bila ada syubhat. Ni syubhat ada. Syubhat ni sikit pun kena ambil kira dah. Tengok, bukan makna kalau orang curi kat tangan lalu. Tidak lagu tu, silap tu. Kalau pahal lagu tu tak kena. Apalah kalau curi tu kerana nak makan, lapar. Curi tu nak beli ubat, mak dia sakit, mak dia nak operation, kena bayar sekian-sekian. Lagu mana? Kalau lagu tu tidak semesti untuk makan saja curi ni. Tapi bukan makna kita menggalakkan orang curi. Tak. Hak tu tetap salah. Kena kira kod lain lah, kod mana-mana pun. Ada hak nak orang panggil buta. Kalau payah nak buta, cagar, kena cagar pun dalam Islam pun boleh cagar. Pajak kadar kau gapo kau, hak sah lah, hak boleh. Itu caranya. Kalau nampak orang tak yakin sangat dengan kita, dengan cara cagaran. Kita nak piti selalu, tak ada. Nak jual tak ada, makan masa juga. Boleh cagar, pinjam dengan mana-mana. Kena cari jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah tu. Tapi nak rayaknya dari segi hukum Islam, hak kata kat tangan tu bukan semuanya. Misalnya lagu Sani, dia tak boleh nak kerak kalau lagu tu. Salah tu kalau kerak tu. Jadi walaupun sedikit dengan sebab itu tak boleh, kena beringat benar tu. Ada rusin juga rusin juga berlaku lagu ni kan. Rusin kalau patah tu cerita lain tu, kena bayar ganti rugi ke dia tu. Kalau mengikut mazhab Syafi'i setengah-setengah mazhab tu, kalau patah kena patah pula lah betis dia tu. Hak je patah betis siapa? Kena patah. Sebab wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain. Dia sebut tu serupa, mata balas dengan mata, hidung balas dengan hidung, telinga balas dengan telinga. Dia buatkan. Makna gigi wasin tapi sid, gigi dengan gigi. Kalau patah gigi sepotong dengan sebab dia kocok, kocok pula dia patah gigi. Dia pegang dengan hak tu. Setengah ulama kata tak boleh, payah juga. Hak tu gigi dia memang kemah lagi. Hak ni hak jo kocok ni gigi dia gonjang dah. Hak tu bahagian tu. Jadi kalau dia kocok tak sakit mana.
Patah gigi pun. Dia kata tak boleh. Tak akan sama juga, kata dia. Walaupun nama gigi pun, dia kena ganti rugi dalam bentuk lain lebih adil. Banyak bincang tu, lawak bincang masalah hukum jenayah Islam ni, gapo banyak perkara dibincangnya. Bukan selapih gitu saja, tidak. Jadi kalau bunuh tu gak besar lagi lah. Nak curi, nak merapak tu, kena ingat, ikutlah buat salah lah mana-mana pun kena ingat, kita ni orang Islam. Orang Islam kita ni. Jadi kena beringat, nak merapak pun dia Islam, tapi janganlah sampai bunuh orang. Merapak tu satu kesalahan besar dah, dosa besar dah. Akhirat dalam dunia ni ada hukum yang khusus dah. Lepas tu kalau bunuh pula, lagilah besarnya. Jadi kena beringat, gapo-gapo pun kena beringat. Orang yang melakukan jenayah tu, dia kena ingat, dia ni Islam, dia tu Islam, aku ni Islam ni. Biar pada-pada lah. Buat pula kepada orang Islam. Kalau orang kafir pun tak boleh. Orang kafir pun tak boleh, apa lagi kalau orang Islam. Ni kita kadang-kadang kalau sama Islam ni kak, berani pula. Kalau dengan orang kafir tak buat pula. Tapi bukan nak suruh buat, orang kafir pun tak boleh buat juga. Orang kafir pun tak boleh buat juga. Semua nak royak. Tu tak reti tu. Kalau dah reti ni Islam ni, bukan main besar hak orang Islam. Jaminan Islam untuk orang Islam besar. Yang keenam, keharusan membawa masuk senjata ke dalam masjid dalam keadaan terkawal. Dalam masjid tak boleh masuk senjata langsung ke? Boleh, tapi dalam keadaan terkawal. Sebab Nabi tidak kata kamu tak boleh masuk, pergi luar, pergi tubik. Dia tak kata gitu. Dia suruh pegang, dia suruh jaga. Maknanya senjata boleh buat masuk dalam masjid, tapi biar dalam keadaan terkawal. Jangan tidak terkawal. Kalau tidak terkawal, tak boleh. Sebab boleh membawa kepada bahaya tu. Yang ketujuh, membawa senjata ke tempat-tempat umum walaupun dengan niat yang baik, mestilah dengan syarat tidak akan mencederakan sesiapa. Kalau tempat umum, ni dalam masjid, tidak semesti di sini. Sebab kita tengok tadi kan, dalam Muslim tu dia buat tajuk gitu. Dan Nabi SAW ada sebut ada tempat-tempat umum, mana-mana tempat umum, dia tidak khusus dengan masjid. Kedai kau, kita kata di pasar kau, di mana-mana lah. Mestilah dengan syarat tidak mencederakan sesiapa. Kalau tidak, tak boleh bawa. Kalau cekera ke, tak boleh. Jadi bukan hak ni sajalah masalah. Kalau kita pergi dalam majlis jadi ngupak, baik tak sagi, baik tidur rumah lah, kan lagu tu, baik tak sagi. Kalau keluar tu jadi mencederakan orang, baik tak satu bit, duduk di rumah lebih selamat. Duduk di rumah, tak satu bit lah. Jangan kita suruh nak minum kopi, nak pergi kedai, so mau jumpa dengan saya sedap. Betul, sedap tu, tapi bila-bila tu kena beringat juga. Kalau siapa memfitnah orang, buat ganda-ganda kata bukan-bukan pada orang, tak ada pasal. Baik duduk rumah, tidur boleh pahala. Kalau lagu tu, tidur boleh pahala. Yang ke-8, seseorang ketua atau pemimpin seharusnya tidak menangguh-nangguh dalam menegur apa-apa kesilapan yang dilakukan oleh pengikutnya, jika kesilapan itu boleh membawa mudarat kepada orang lain. Tengok Nabi SAW, dia tidak kata tangguh-tangguh, selalu dia kata bila dia tengok tu, selalu pegang, jaga mata tu. Gitulah maknanya. Ini Nabi dengan anak buah dia. Kita pun sekurang-kurangnya kullukum ra'in. Setiap orang ni kan pemimpin. Nah, dalam hadis disebut jadi pemimpin kepada keluarga adalah keluarga. Jadi dalam keluarga dia, lagu tu juga, jangan menangguh-nangguh. Kalau anak buat salah, jangan menangguh-nangguh. Ada kalanya bahaya, dia jadi terbeak lama-lama. Nak selalu, kalau hak patut selalulah. Kalau hak tidak patut selalu, tak sah. Tengoklah. Setengah-setengah orang tu dia ada patah larang. Kalau mak saya dulu salah belah mana pun,
Kalau duduk tidur dia tak akan ganggu, makan dia tak akan ganggu, dia selesai. Barulah ada kata, betul juga, molek juga. Kena jaga tengok juga. Kalau depan orang tak pernah sabar, tak usah depan orang. Tapi kalau depan orang pun tak boleh nak, tak boleh, kena tegur. Ini bergantung kepada keadaan lah. Bergantung kepada keadaan. Yang kesembilan, maksud sabda Nabi SAW, peganglah matanya, ialah jaga dan kawallah mata anak panah itu, jangan sampai ia tertusuk mengenai seseorang. Ia sama sekali tidak berarti Rasulullah SAW menyuruh orang berkenaan dan orang-orang lain dari kalangan. Tengok tu salah lagu tu kan, tak terbaiki tu dari tu. Ini lagu ni kira lapas belakang tu. Kalangan umatnya memegang mata anak panah, pisau, pedang dan lain-lain tanpa sarung atau pembalutnya, sehingga tangan sendiri pula yang mendapat luka. Bukan nak suruh lagu tu, dia suruh pegang tu. Dia suruh pegang tu, jangan kita pakai hak zahir lah. Maksud dia jaga. Maksud dia jaga. Maksud dia jaga, bukan maksud pegang sungguh. Kalau pegang pun mungkin pegang dengan pelapik ke, dengan kain ke, ada, biar sesuai lah. Biar sesuai. Jadi maksud di sini jaga. Nak ceritanya, kalau tak ada lah sesuatu, sarung kau tak ada, tak boleh nak buat apa-apa. Tak ada kain pun tak ada, apa tak ada, daripada orang lain luka, biar kita luka. Gitu maksud dia ni. Pegang daripada orang lain luka, biar kita luka, lebih baik lagi. Kena ada perasaan. Itu maksud dia kata pegang tu. Bukan dia nak suruh pegang sangat. Kalau boleh cara lain, kira lah. Dan kalau pegang pun, kalau pedal tu panjang, nak pegang ke mana? Mata tak selesai juga. Jadi sesuai dengan senjata. Anak panah dia pendek lah, tak apalah, boleh pegang mata tu. Tapi maksud dia kalau tak ada juga, tak boleh nak orang, tak boleh nak mengatasi benda ni. Daripada kena orang lain, baik kita pegang. Biar kena kita, biar luka kita. Dia kena duduk situ. Tinggi pengajaran dia tu memang tinggi, halus sangat. Tak apalah, kita seterusnya pergi kepada bab ni. Tapi bab ni panjang juga. Panjang juga, tak apa, boleh baca lah setakat mana dah. Babul murur fil masjid, bab lalu di dalam masjid. Saat ni orang yang lalu dalam masjid, dia dengan bawa anak panah, dia kena pegang anak panah dia, mata anak panah dia. Hak ni pula lalu dalam masjid. Apa tak boleh kau lalu dalam masjid. Sedangkan hadis di bawah dia ni lalu dalam masjid dengan bawa anak panah juga. Dan Nabi SAW suruh pegang mata anak panah tu juga sebab tadi juga. Apa tajuk lagu ni? Apa tajuk lagu ni? Cuba kita tengok hadis dia tu kan. Sesiapa yang lalu di mana-mana masjid atau pasar kita dengan membawa anak panah, dia hendaklah sentiasa memegang atau menjaga mata anak panah itu agar tidak dilukainya seseorang Islam dengan tangannya, dengan sebab tangannya. Jadi cerita bawa anak panah juga ni dalam masjid juga. Kan tak kira serupa dengan hak tadi tu, lebih kurangnya. Sebab itulah saya petik Maulana Rashid Ahmad Gangguhi kata tu, bab hak tadi mukaddimah kepada hak ni. Hak ni pun serupa dengan hak tadi juga, cuma lebih detail, lebih luas lagi sebutan dia tu. Sebenarnya hak tu juga. Tak apalah, tapi ini termasuk inilah benarnya benda-benda lagu ni untuk umum tak berapa berguna mana sebenarnya. Tapi kalau hak mengaji hadis
nak benarlah perbincangan lagu ni, nak tahu. Nak tahu. Ni termasuk dalam tajuk yang muskil dalam Bukhari, tajuk yang agak payah dalam Bukhari. Dia ada hak mudah tu itu bab apa ni, luah kat dah perbincangan dia. Kalau hak payah tu muskil lah. Jadi sehingga pensyarah pun penimpan lah kira-kiranya. Jadi ni orang panggil bab bab kena terbang tinggi. Baiklah. 967 cuba tengok ramai juga pensyarah Sahih Bukhari muskil dengan cara Bukhari mengadakan bab 39 dan 40 di sini, dan seterusnya bab 53 akan datang. Tak ada lagi bab 53 ni, tak sampai lagi. Jadi usah kita ni ramai-ramai ni pensyarah tu hebat-hebat tu, demo tu pun muskil. Apa ni lagu bapa gini ni, lalu dalam masjid, lalu saja kau lalu lagu mana? Nak cerita cara kau gapo ni? Kalau tengok ke hadis tu, lalu bawa anak panah lah, serupa dengan tadi lah. Kalau serupa dengan tadi, apa buat tajuk suku? Padahal tadi lah, lalu dalam masjid kena jaga mata anak panah tu. Kalau nak ayat tu, buat tajuk, buat gaudio suku ni, pening muskil apa? Kalau lalu dalam masjid tu semata-mata lalu dalam masjid, cara kau orang berjunuk ke, orang mari kotor ke, sekadar nak lalu dalam masjid, ni bukan tempat dia ni. Kalau nak kira ni, hadis tu pun tak sesuai. Bukan cerita orang mari junuk ke apa dah. Orang berjunuk, orang mari kotor, tak ada kena-mengena dengan demo tu. Cuba perhati Kemuskilan mereka timbul kerana Bukhari telah pun beriltizam untuk tidak mengulang maksud bab-bab yang diadakannya. Ini di antara keistimewaan Sahih Bukhari, dia tak ada pengulangan. Kalau nampak serupa pun, serupa betul-betul, tak serupa. Memang bukan seorang dua yang perhati benda ni, mengamati benda ni, tak. Serupa betul. Orang kata tak, dia mesti ada maksud lain. Maksud tak akan serupa, walaupun zahir dia nampak serupa. Itu iltizam dia. Iltizam dia tu orang tengok memang tepat, dia jaga sungguh waktu. Dia tidak berulang maksud. Kalau tajuk-tajuk dia tu, maksud dia tidak akan berulang, walaupun nampak serupa betul-betul. Di sini tak serupa juga 100% ni. Tapi kalau nak kira maksud dia, nampak dekat-dekat tu. Tetapi apabila dilihat kepada bab-bab tersebut, yakni 3 bab ni lah, ia kelihatan berulang dan membawa maksud yang sama. Bawa maksud serupa yang ni. Jadi kalau bawa maksud yang sama, pada sebab lah kita kata bubuh bawah tu belakang hadis-hadis ni. Bab apa yang buat 3 bab suku dah, benda nak ayat tu lah. Sedangkan dia kata dia tak ulang maksud. Dia tak ulang maksud dia, mesti maksud lain. Kita nampak macam maksud tu lah. Maka timbullah kontroversi di sini di kalangan mereka tentang bab-bab itu. Bab apa? Ini kalau boleh merujuk sendiri kitab-kitab ni, balik rujuk lah pula. Kalau kita sebut ni, kitab-kitab ni memang besar lah, 20 jilid selesa ni. Hafiz Al-Aini mentakdirkan bab ini dengan katanya. Jadi kalau bab takdir-takdir ni orang ngaji, orang tak ngaji ni tak akan faham takdir-takdir ni. Jadi tak apalah, sabarlah dulu, dengar sajalah. Kepada orang-orang ngaji lah ni maksudnya. Jadi takdirnya begini. Kalau dalam bahasa Arabnya, dia asalnya begini: ai hadza babu bayani jawazil murur bin nabli fil masjid idza amsaka nisalahu, wa fi hadhihi tarjamah naw'u qusur ala ma la yakhfa. Itu kata dia. Bermaksud ini adalah bab menyatakan keharusan lalu di dalam masjid dengan membawa anak panah apabila dipegang matanya. Jelas sekali terdapat semacam kekurangan di dalam tajuk bab ini. Itu hak Aini kata. Tapi kalau lagu ni tajuk dia dah super dengan tadi. Orang tadi, apa bezanya? Maksud Al-Aini mengatakan terdapat semacam kekurangan di dalam tajuk bab ini ialah Bukhari hanya menyebutkan bab lalu di dalam masjid tanpa menyebutkan
dengan membawa anak panah. Sekurang-kurangnya dia kena kata begitu. Sebab hadisnya cerita lalu dalam masjid bukan lalu saja, lalu bawa anak panah. Sepatutnya dia kena tambah tu. Dengan membawa anak panah. Padahal hadis di bawahnya jelas menyebutkannya. Ia tidak menyebutkan semata-mata lalu di dalam masjid. Tak ada dalam hadis ni. Lalu dengan bawa anak panah. Tapi kalau lalu dengan bawa anak panah tu sudah ada dalam bab sebelum pada ni. Nak buat bab agam dia pula sini je. Kau salah ni. Takut dia salah bubuh bab. Ataupun orang lain kemudian sebenarnya Imam Bukhari tak bubuh bab sini, tak ada ni. Tapi apa orang lain mana-mana nak buat ubah kitab dia je. Pula kita kata Al-Qastallani juga turut mentakdirkan bab ini seperti Al-Aini. Ini seorang lagi pensyarah besar juga ni. Dia takdir lagu tu juga. Tetapi tanpa menyebutkan bahagian akhirnya. Dia tak sebut akhir tu. Pasal nampak berani sangat tepuh Bukhari tu tak. Kata kurang pula tu. Tajuk tu kurang kata dia. Tajuk tu ada kekurangan dalam tajuk ni. Hak tu dia tak sebut. Cuma dia takdirkan sepada adil lah. Yang ni bab ni bukan lalu semata-mata lalu dalam masjid, tapi lalu dengan membawa anak panah. Bila lalu dengan bawa anak panah, kena pegang mata dia tu. Tapi kok mana-mana pun serupa dengan orang adil juga tu. Ya. Kedua-dua, kesimpulannya mereka berdua secara tidak langsung menerima kesamaan maksud bab ini dengan bab sebelumnya. Kalau kata lagu tu serupa dengan bab sebelum ni lah. Kedua-dua bab ini mengandungi maksud mengharuskan membawa anak panah ke dalam masjid dalam keadaan berjaga-jaga dan berhati-hati. Itulah maksudnya. Nak masuk anak panah boleh, tapi kena berjaga-jaga. Kan bab sebelum pada ni pun lagu tu juga maksud dia. Bab ni pun lagu tu juga. Jadi kan lagu tu berulang. Imam Bukhari kata dia tidak sebut, dia tidak akan buat bab berulang. Lagu mana? Dengan menerima kesamaan maksud bab ini dengan bab sebelumnya, berarti mereka tidak dapat menyelesaikan kekusutan dan kemuskilan yang timbul kerananya. Timbul kerana bab ni dua dia apa ni? Kusut tu. Maulana Rashid Ahmad Ganguhi pula mengandaikan tujuan Bukhari mengadakan bab di atas dengan katanya babul mururi fil masjid. Dia kata gitu. Ialah menyatakan keharusan orang yang membawa anak panah, orang yang berjunub dan sebagainya lalu sahaja di dalam masjid tanpa berada lama di dalamnya, seperti pendapat Syafi'i. Walaupun di dalam hadis di bawahnya tidak tersebut tentang orang yang berjunub dan lain-lain lalu di dalam masjid, tetapi itulah yang diistimbatkan, yakni yang disimpulkan oleh Bukhari daripadanya. Andaian Rashid Ahmad Ganguhi itu sebetulnya tidak secocok dengan pendapat Imam Bukhari sendiri, yang bukan hanya mengharuskan orang-orang berjunub lalu di dalam masjid, malah mengharuskan juga mereka berada di dalamnya. Dia kata hak ni betul dah Imam Bukhari buat ni lalu dalam masjid ni, tapi maksudnya lalu dalam masjid ni untuk orang hak bawa anak panah ke, bawa senjata ke, ataupun orang berjunub kata dia, dan lain-lain orang bagi kotor, sekadar lalu saja, cepat lalu saja, nak lintas saja kalau perlu. Kalau boleh pergi kot lain lah. Kalau tak ada jalan lain, sekadar lalu tu boleh, kata dia. Serupa dengan Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i kata orang berjunub, orang bagi kotor, kalau dalam masjid tu dia sekadar lalu saja. Kalau tak ada jalan lain, lalu untuk keluar daripada masjid, itu boleh, diharuskan. Dia kata hak ni pun Imam Bukhari nak ayat tu lah, nak ayat harus. Lepas tu kita kata apa kena mengena dengan orang berjunub? Mana ada sebut orang berjunub dalam ini? Ni cerita orang bawa anak panah saja. Nabi suruh pegang mata anak panah dia, apa kena mengena dengan orang berjunub? Dia kata waktu Imam Bukhari kias. Imam Bukhari kias dengan ni lah, dengan orang bawa anak panah. Jadi orang berjunub, orang-orang yang kira-kiranya tidak sesuai lah, duduk dalam masjid, berada lama dalam masjid. Jadi keadaan dia boleh dengan masjid dengan sekadar lalu saja, kata dia. Walaupun tak ada dalam hadis ni, kata dia, itulah hak Imam Bukhari faham. Hak Imam Bukhari faham tu mana dia royak gitunya? Mana? Adakah dia royak gitu? Bahkan kalau kita perhati
Imam Bukhari ni tidak berpendapat orang berjunuk tak boleh lalu dalam masjid. Bukan sekadar boleh lalu, duduk dalam masjid pun tak apa dia. Jadi kita nak kata Bukhari maksud gini-gini tidak sesuai dengan pendapat dia, tak kena. Itu orang panggil tarjihul qaul bima la yarda bihi qailuhu. Mengikut kaedah. Kita mengutamakan mengatakan gini, sedangkan tuan dia tidak nak gitu. Mana boleh? Tuan dia tidak nak gitu. Mana-mana kita kata dia nak gini. Tak boleh. Tuan dia tidak nak gitu. Tuan dia tidak nak jual dengan harga 100. Kita mana-mana kata dia 100. Mana boleh lah kata. Dia tidak nak jual dengan harga 100, mungkin 200 ke 300. Tiba-tiba orang ni kata, tak apalah, ambil lah 100. Lagu tu lah. Kira-kiranya kalau kita mengambil kira hak dia ni, tu kan kena perhati, tu kena renung tu. Menurut Syekh Zakaria, ini semua pensyarah Bukhari belaka, bab sebelum ini telah jelas menyatakan keharusan masuk ke dalam masjid dalam keadaan membawa anak panah atau lain-lain senjata. Tu jelas dah kata dia, memang harus dah. Dengan syarat menjaganya sehingga tidak melukakan atau menyakiti orang yang berada di dalamnya. Bab ini pula diadakan Bukhari secara berasingan untuk menyatakan khilaf para ulama tentangnya. Golongan Hanafiyah berpendapat makruh masjid dijadikan sebagai tempat laluan. Pengarang Ad-Durrul Mukhtar malah mengatakan makruh tahrimi. Melalui bab ini Bukhari mahu menolak pendapat mereka. Dia kata tujuan Bukhari nak tolak pendapat orang yang mengatakan makruh masuk dalam masjid dengan membawa senjata begitu. Dia nak tolak tu lah. Jadi masjid ni jadi tempat laluan pula dah. Dia nak tolak tu. Sebab dalam mazhab Hanafi ada yang mengatakan makruh tahrimi. Dia nak kata tidak makruh tahrimi, harus bawa senjata dalam masjid kalau dalam keadaan terkawal. Jika pendapat Syekh Zakaria diterima, kalau kita kata yang inilah maksud Imam Bukhari nya, nescaya maksud bab ini dan bab ke-53 nanti akan sama dan berulang. Ulang. Kalau kita kata ni maksudnya dia tak sewi lalu lah, dia buat laluan lah masjid ni, dia akan sama dengan bab 53 nanti. Imam Bukhari buat bab suku, memang cara kau laluan masjid dijadikan sebagai laluan. Jadi bulan pula dengan hak tu. Apa maknanya? Sedangkan dia kata tak bulan. Tak bulan, bab dia buat ni tak bulan. Ini adalah sesuatu yang bercanggah dengan iltizam Imam Bukhari. Kalau kita kata hak ni pun untuk laluan juga, hak tu pun laluan juga, jadi serupa dengan hak tu pula. Selain itu bab ini sebenarnya sekadar menyatakan lalu di dalam masjid sahaja. Ia boleh berlaku dengan sekali atau 2 kali lalu sahaja. Mana buat laluan? Buat laluan ni sokmo. Ia tidaklah sampai menjadikan masjid sebagai laluan seperti yang dikatakan oleh tokoh-tokoh Hanafiyah itu. Ulama-ulama Hanafi kata tu makruh tahrim itu apabila dibuat laluan. Sedangkan bab ni dia nak lalu dalam masjid saja, bukan laluan. Lain tu. Yang dikatakan makruh oleh mereka ialah apabila masjid dijadikan sebagai laluan, tempat lalu atau sebagai jalan. Tempat lalu atau sebagai jalan. Hak tu hak makruhnya. Tak apalah, masing-masing bagi pendapat dah. Kita nak bagi pendapat kata dah. Nah. Masing-masing tengok dah. Kita pun perhati juga tengok kok mana ni. Pada pendapat penulisnya, keharusan lalu di dalam masjid walaupun dalam keadaan membawa senjata dengan syarat menjaganya dengan sebaik mungkin adalah sesuatu yang diterima oleh semua ulama. Itu terima belakang dah. Semua ulama terima dah, berpandukan hadis yang tersebut di dalam bab sebelum ini. Dalam bab sebelum ini ayat dah. Jelas semua terima dah. Iaitu bab ke-39. Melalui bab ini pula Imam Bukhari mahu menyatakan 4 perkara. Ni kalau kita perhati 4 perkara ni beza lah. Jadi tidak sama maksud dia, tidak berulang. Sebab kita nak lari daripada takut berulang tu je tajuk Bukhari tu. Pertama, khilaf ulama tentang lalunya orang yang membawa senjata di dalam masjid tanpa mengawalnya dengan baik.
Hak bab sebelum pada ni nak royak orang lalu dalam masjid dengan jaga, dengan mengawal dengan baik senjata dia tu. Ni dia nak royak khilaf ulama. Hak tadi kalau kawal gitu tak ada khilaf, semua terima. Hak ni bab ni dia nak royak ada khilaf tentang kalau bawa senjata tanpa dikawal. Dalam keadaan tidak terkawal itu ada khilaf. Ataupun sebarang keperluan tak ada, itu ada khilaf. Apalagi jika dijadikan kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan pula dia bawa senjata tu dalam masjid, lagilah, maka hukumnya akan berubah daripada harus kepada makruh atau haram. Tu hak kita nampak lebih sesuai dengan Imam Bukhari nak tu. Itu beza, baru ada beza dengan hak dulu. Apalagi jika dijadikan, maka hukumnya ni, dengan mengadakan babul murur fil masjid ini, Bukhari mahu mengisyaratkan kepada khilaf ulama itu dalam keadaan bawa tak terkawal tu. Dia nak ayat tu. Ia dapat ditakdirkan begini misalnya. Kalau dalam bahasa Arab dah main takdir, pakai takdir tu dah. Kalau nak takdir, kita takdir gini, lebih boleh tajuk ni, iaitu ai hukmuhu babul murur fil masjid ai hukmuhu yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil mar fayumkinu an yakuna mubahan atau makruhan atau haraman. Kalau dalam bahasa Arabnya kita boleh takdir gitulah, kan tak takdirnya. Maksud dia Imam Bukhari nak ayat ni bab lalu di dalam masjid, yakni hukumnya berbeza dengan berbezanya keadaan orang lalu dalam masjid. Ia mungkin menjadi harus, mungkin menjadi makruh, mungkin juga menjadi haram. Dia nak ayat khilaf ni, hak ni khilaf hukum orang yang lalu dalam masjid dengan membawa senjata tanpa mengawalnya dengan baik, ataupun dalam keadaan tidak perlu mana, hukumnya akan berbeza. Hukumnya akan berbeza. Jadi kalau dalam keadaan bahaya, mengancam, boleh jadi haram. Kalau tidak perlu, boleh jadi makruh. Kalau perlu, harus. Ni dia nak ayat lalu dalam masjid ni, barulah sesuai dengan hadis dia. Bawa senjata tu, maknanya hukum dia akan berbeza-beza, berubah, tidak tetap. Hak kata harus dulu kalau bawa dengan terkawal, itu harus, semua sepakat hak tu. Tak apalah. Yang kedua, bab ini dan bab sebelumnya mengharuskan lalu sekali-sekala di dalam masjid dalam keadaan penuh berhati-hati. Bab ke-53 pula membicarakan secara khusus tentang hukum masjid dijadikan sebagai laluan atau jalan. 53 akan datang. Itu sebagai masjid, sebagai laluan. Cuba kita tengok Masjid Muhammadi kan, Masjid Muhammadi sebagai contoh, hak dekat. Sekarang masjid dia tu banyak bahagian tu kan, tengok tu ada jalan pula, kereta boleh lalu sini. Lagu mana? Ada ayat hak tu, bab 53. Lain, hak tu memang lalu, tu jalan. Jadi hak tu dia kira dalam masjid ke tidak? Hak tu, itu bab 53 nanti. Tak siapa lagi hak tu. Tak siapa lagi. Ketiga, hadis di bawah bab sebelum ini hanya mengandungi pesanan Nabi SAW supaya berhati-hati apabila lalu di dalam masjid dengan membawa senjata. Hadis di bawah bab ini pula mengandungi pesanan baginda bukan sekadar di masjid sahaja, malah di tempat-tempat lain juga, seperti di pasar-pasar. Kalau di pasar-pasar pun diperintahkan supaya menjaga kehormatan orang-orang Islam, tentulah kehormatan mereka di masjid lebih-lebih lagi perlu dijaga. Jadi hak ni kan beza. Hak dulu hadis takat tu dah jaga dalam masjid. Hak ni cuba kita perhati, sesiapa yang lalu di mana-mana masjid atau pasar kita, tak serupa tu. Dia nak peluang. Tadi sekadar masjid, adakah dalam masjid saja tak boleh bawa? Tidak. Bahkan di pasar juga, ataupun tempat umum. Tu beza tu hak dulu dengan hak ni beza. Ringkasnya, Imam Bukhari telah memakai kaedah mim babil aula di dalam bab ini. Jadi hak ni royak pasar ni, kalau pasar pun tak boleh. Itu bukan tempat ibadat. Masjid lebih-lebih lagi lah tak boleh. Kalau dalam keadaan tidak terkawal. Hak dulu, bab dulu nak cerita dalam keadaan terkawal. Itu bezanya. Kan maksud dia tak sama dah, tidak berulang dah tu. Barulah tepat dengan maksud Imam Bukhari.
Keempat, hadis di bawah bab sebelum ini hanya menyebutkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memegang mata anak panah yang tajam itu. Tetapi di dalamnya tidak tersebut sebab perintah itu diberikan. Hadis di bawah bab inilah yang menceritakan sebabnya. Jelas sekali sebabnya ialah supaya ia tidak mengenai mana-mana orang Islam dan melukakannya. Dengan keterangan ini hilanglah kiranya kemuskilan bagaimana 3 tajuk bab Bukhari yang dibincangkan ini berulang maksudnya. Pada hakikatnya perulangan maksud itu tidak ada dan tidak wujud sama sekali. Sebenarnya kalau kita perhati molek, tak ada bulan maksudnya. Selesai. Nak selesai pun bukan main, penat ya. Ni kata gini, ni kata gini. Itulah romek kala lah. Rasanya tu untuk orang ngaji dia boleh balik tengok pula. Boleh balik tengok pula kitab-kitab tu. Rasanya hak kita nampak tu, hak bagi tu, itulah yang terbaik untuk menyelesaikan kemuskilan tadi. Kalau tidak, tak selesai. Jadi bulan maksud dia canggah dengan hak dia ni, bercanggah dengan tuai kitab. Lepas tu Al-Aini berkata, ni panjang lagi ni. Hak ni pun jadi penat lagu tu juga ni, bicara ni. Orang ngaji juga saja ni, kan boleh ni. Jadi rasa sekat tu lah dulu untuk hari ni. Dan kita akan sambunglah hak baki lagi tu minggu depan insya-Allah. Minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum. Kita jawab, kita nak umumkan. Pertamanya Ustaz akan bawa buku dia, karangan dia pada Minggu hadapan, yang mana akan dibagi diskaun yang agak hebat juga lah. Itu rumah semua. Jadi siapa yang nak minat itu buku lihat tahun depan ni. Keduanya, bersama kita ni ada seorang ibu yang malam bernama Rosinah binti Kapal, yang mana menghadapi masalah yang mana apa ada anaknya yang berumur 4 tahun dengan sakit jantung berlubang sejak 4 bulan lagi, 4 tahun lagi. Masa dia 4 bulan tu dia sudah kena sakit jantung dan dia terpaksa menangguhkan rawatan jantung dia 2 kali kerana tak cukup semua kewangan. Pada awalnya dia perlu bayar RM27,000, tapi sekarang setelah rayuan dibuat untuk beberapa kali, pihak IGN sanggup RM55,000 saja. Itu pun tertangguh kerana dia tidak punya kewangan cukup. Jadi dia meminta kita untuk semangat berikhlas sekiranya mungkin bagi menyelesaikan masalah dia yang akan dapat rawatan pada minggu hadapan. Jadi kita minta orang berkenal. Anak dia ni kena 4 bulan. Masa 4 bulan sudah kena sakit jantung berlubang. Sampai sekarang 4 tahun dia. Itulah kita harapkan kalau kita ada kuasa untuk membantu dia boleh masukkan dalam benda. Soalan ada dan nampak siapa ni? Kena sebut deras sikit kalau tidak tak tahu pula apabila masuk dalam itu apa soalannya kan. Boleh Ustaz terangkan hadis Bukhari tentang lam yakdzib Ibrahim illa thalathan, dan kenapa Nabi guna perkataan bohong? Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Ini bukan dalam Bukhari saja, ada dalam Muslim dan dalam kitab-kitab lain pun ada. Sebenarnya kalau tengok CD rasanya kuliah Muslim sudah panjang dah bincang. Sudah panjang dah, kita sudah bincang bagi penjelasannya. Nak lebih detail tengok situlah. Secara ringkasnya boleh kita kata di sini. Secara ringkasnya beberapa lah jawapannya. Yang pertama, penggunaan perkataan, sebab ditanya kenapa Nabi guna perkataan yakdzib, bohong itu. Yang pertama, perkataan bohong ni sebenarnya termasuk dalam tasarruf perawi, orang panggil, mengikut istilah ilmu hadisnya, tasarruf perawi. Jadi perawi ni dia
menggunakan perkataan ini, bukan Nabi guna. Bukan Nabi guna. Dia guna perkataan ini atas dasar riwayat bil makna, meriwayatkan hadis dengan makna hadis. Jadi dia faham gitu. Kira-kiranya dia telah melakukan kesilapan lah, berlaku kesilapan daripada perawi dalam menukar perkataan itu. Sebab apa? Sebab tak boleh. Kalau sungguh Nabi kata lagu ni, dia kena takwil lah. Satunya kita kata tadi, ini termasuk dalam tasarruf perawi. Perawi yang tukar perkataan ni, mengikut apa yang dia faham, dia guna perkataan ni. Bukan lafaz ni lafaz Nabi. Satu. Yang keduanya, kalau kita kata Nabi guna perkataan ni, kita andaikan, kita kata Nabi yang guna perkataan ni, maka maksudnya dari segi zahir, pada pandangan zahir, orang akan kata bohong lah begitu. Orang akan kata bohong lah, walaupun dari segi hakikatnya tidak bohong. Berdasarkan zahir. Sebab dia kata hak dia bohong 3 perkara tu gap dia. 3 perkara tu, antaranya dia kata isteri dia tu adik dia. Kalau orang tanya kamu siapa, mu jangan kata bini, mu kata adik-beradik. Kan apa ni, isteri dia Sarah tu, memang isteri dia. Tak apa ya dia suruh kata adik-beradik ya. Jadi dari satu segi nampak bohong lah tu. Sebenarnya tidak bohong. Adik-beradik tu adik-beradik seugama, tidak adik-beradik. Dalam hadis tu sendiri, ataupun hadis-hadis yang dekat-dekat tu, cuba perhati, dia ada sebut sebab dia. Mana dia nak ayat dia tidak berbohong sebenarnya kalau kata gitu. Cuma dia pakai makna yang agak jauh, makna yang jauh. Satu makna dekat, isteri. Kalau kata adik, kita berbahasa Melayu berkata adik ni, adinda dia lah. Adinda dia tu boleh dengan makna isteri dia pun boleh. Boleh dengan makna adik sungguh, tak boleh. Perkataan adik tu, adik-beradik ni boleh. Sebab saudara ni memang orang Islam semua bersaudara. Jadi nak kata Nabi Ibrahim bohong, dah, sebab dia pakai dengan makna tu. Cuma pada pandangan orang, hak sebenarnya dia di bini dia apa dia kata adik-beradik. Sekali tengok tu dapat bohong. Sebab itu dikatakan bohong. Sekali tengok tu. Tetapi hak sebenarnya bukan bohong. Ini orang panggil, penggunaan lagu ni orang panggil tauriah. Dalam istilah ilmu balaghah orang panggil tauriah. Tauriah ni satu perkataan ada banyak makna. Ada makna yang dekat, kita tidak pakai makna dekat tu, kita pakai makna jauh. Sebab kita kata adik-beradik sini, betul, bini pun boleh juga, adik-beradik bukan sama Islam. Adik sungguh pun yalah juga. Tapi dia tak sebut bini tu sebab nak mengelak daripada kezaliman raja di situ. Sebab tu dia tidak cakap begitu tu, hakikatnya tidak bohong, tidak salah. Lepas tu dia kata, mari kita pakat pergi dalam majlis ni, pesta ni, pesta apa ni, menyembah berhala ke apa ni. Dia kata, Nabi Ibrahim kata, fa nazara nazratan fin nujum faqala inni saqim. Dia kata saya sakit. Gila. Dia tengok lah, kata tengok bintang dah. Dia pun kata saya sakit. Jadi di sini orang kata bohong. Boleh jadi dia sakit sungguh, mu tahu mana. Kata dia pelawak. Sakit ni tidak semesti nampak. Paling tidak kita kata dia tak sakit, sihat, segar bugar, kita kata tubuh dia. Sakit hati. Dengan perbuatan kamu tu, bodoh kamu tu, pergi nak sembah berhala tu. Boleh. Tapi sekali lalu bila orang dengar kita kata sakit ni, orang ingat sakit tubuh ni. Kalau kita kata sakit, mesti bohong kau. Boleh jadi Nabi Ibrahim sakit perut, kawasan mana kita tahu. Dia tak segi kok sakit perut. Jadi dia tidak bohong. Jadi sebab tu kita kata perawi guna perkataan bohong ni dari segi sekali tengok nampak segar. Jadi bila kata sakit tu macam bohong, sebenarnya tidak bohong. Sebenarnya tidak bohong. Soal lagi, 3 perkara tu, soal lagi tu. Dia kata, siapa dia ni? Pecah berhala habis ni dah. Hak besar dia tu lah, kata dia dah. Tanya lah dia, kata dia. Tanya dia lah. Pasal dia kapok tu duduk sakut diri di dia tu, kata dia. Lepas tu dia tak pecah, hak lain pecah belakang. Dia lah. Itu sindiran, bahasa sindiran orang panggil.
Tidak semestinya dia kata lagu tu. Memang dia yang kata, tapi dia kata kata tu. Dah kamu kata Tuhan? Tanyalah. Hak tu pula paling besar. Tanya. Itu sindiran tajam dia terhadap masyarakat. Bukan dia bohong. Tak nanti kata gitu. Ada kalanya kita tidak royak betul gapo-gapo ni kata gitu. Padan dah. Di mana bohong? Hakikatnya kalau kita perhati tak ada bohong. Itu sindiran. Kenapa bahasa yang digunakan? Sebab itulah hak paling moleknya kita kata ini tasarruf perawi. Perawi guna perkataan ni berdasarkan hak zahir, hak selapis. Tetapi oleh kerana perkataan dusta-dusta ni dikaitkan dengan Nabi, seorang Nabi, ia tidak sesuai. Ia berkait dengan akidah. Kan Nabi-Nabi ni sifat dia apa dia? Sifat dia benar. Hak kita dulu sebut sama sidik, kita kata dah amanah, tabligh, fatanah. Tu orang ramai duduk diajar memang gitulah antara sifat Nabi hak utama sidik. Lawannya dusta. Macam mana pula Nabi Ibrahim berdusta? Nabi mana boleh berdosa? Bila ada hadis-hadis yang bercanggah dengan akidah Islam. Dalam Quran sendiri sebut wa kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang sangat benar. Nabi benar tu saya kata. Hadis ni kata dusta walaupun 3. Tolak hadis tu, ke tepi hadis tu. Ni kalau kita nak pakai juga, kita kata memang tak boleh pasal bercanggah dengan akidah, canggah dengan Quran. Dalam Quran kata innahu kana siddiqan nabiyya. So dalam Quran kata dia benar. Hak ni kata dusta. Mana tinggi hadis dengan Quran? Tinggi Quran. Kalau bercanggah dengan Quran tak boleh, kita kena ketepikan. So, yang keduanya akidah Islam. Kalau kita kata Nabi ni boleh berbohong, jadi mana sifat Nabi hak wajib atas Nabi tu? Boleh berbohong pula. Jadi itulah antara jawapannya secara ringkas. Kalau nak lebih detail lagi, kena tengok dalam CD itulah. Jumpa dengan juru kamera kita tu, tanya dia. CD nombor berapa? Kita pun tak ingat, tak tahu juga. Yang keduanya, Hajjaj bin Yusuf dikatakan membunuh, melakukan kezaliman dan sangat jahat. Benarkah hal ini? Hajjaj bin Yusuf dalam sejarah ni kan memang banyak lah lagu tu teruk lah. Orang kafir. Hitler pun berkali tak ada lagu tu dah. Dia gini. Apabila kita nak berhadapan dengan sejarah, kita kena ingat bahawa banyak dalam sejarah tu berlaku penyelewengan dan pemesongan fakta hak sebenar. Jadi kita kena merujuk kepada kitab-kitab yang sahih dalam perkara ni. Dalam hak sahih ada ke tak ada? Kita terutamanya hak ngaji hadis. Ada ke? Kalau tak ada, tak payah. Apalagi hak adanya molek. Dalam Bukhari pun hak adanya Hajjaj tu molek. Seorang sahabat Nabi Ibnu Umar tu alim lah, warak. Dia ikut semaya Hajjaj jadi tu imam. Macam mana? Kalau Ibnu Umar tu Syiah, kita katalah dia bertaqiyah. Dia bukan jenis tu, dia seperti kita. Tak ada taqiyah-taqiyah ni. Sahabat-sahabat dia tak takut, mati pun dia sanggup kerana Islam. Ni mengelirukan tu, dia ikut semaya di belakang Hajjaj. Kalau lah dia ni orang jahat siapa gitu, seperti yang digambarkan dalam sejarah tu, tentu Ibnu Umar tak buat gitu. Lepas tu bukan seorang sahabat-sahabat ni pula duduk sekali dengan dia. Bukan seorang. Kita kena beringat di sebalik cerita-cerita ni kan, itu jerak tu, perakat tu. Perakat kat mana? Kan semua kita tahu, orang ramai ni tahu, kalau dalam buku-buku sekolah pun dia royak bahawa Quran ni mulanya tak ada baris, tak ada titik. Tak tahulah baca lagu mana je nak. Tak tahulah dah baca lagu mana dah. Hak sebenarnya tak betul. Hak tu ada baris, ada titik dah zaman Nabi lagi. Hak ramai-ramai duduk cerita tu tak betul. Itu menyebabkan jadi orang ragu terhadap Quran. Hak sebetul. Nak bicara tu kira semula lah. Hak ni dulu. Nah. Jadi semua kita duduk kata hak berbaris Quran ni Hajjaj.
Mana kira dari segi jasa dia besar tu. Tapi tidakkah apabila orang serai balik kita guna hak tu juga, tengok orang jahat setara ni dia yang bertanggungjawab bubuh. Tak ada jaminan, mana tahu takut dia kena alah lain. Kod tu tujuan tu. Ya dia kata jahat tu jahat gitu. Jadi Quran hak ada dengan kita lah ni dikumpulkan di bubuh baris gapo oleh orang yang zalim setara tu. Boleh harap kau tu. Tak takut tu hari gitu. Jadi Quran yang ada sekarang ni nampaknya tidak terjamin lah. Setara zalim lagu tu dia boleh buat tu. Orang kalau tak takut ke Tuhan boleh bunuh orang. Quran apa dia takutnya apa? So betul lah kalau dia nak ubah Quran pun situ pergi tu bahaya. Dengan sebab itulah ulama-ulama kita kemudian ni bahas pula, kaji pula, didapati tidak begitu. Tidak begitu. Bahkan ada satu tesis PhD dibuat oleh seorang ulama kita lah. Nama dia Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Muftara alaih. Itu tajuk dia. Hajjaj bin Yusuf yang difitnah, yang terfitnah. Tabah. Dia faham belaka dari segi sanad, dari segi apa. Tidak terbukti begitu. Jadi kesimpulannya kita kena merujuk pada Quran dan Sunnah tu kan. Tengok ni hak sahih. Sejarah tu dia. Kalau bercanggah dengan ni tak boleh. Quran hadis kalau bercanggah dengan Quran tak boleh lagi. Biar ada disiplin kita cara nak menerima ni. Sejarah kalau bercanggah dengan hadis tak boleh. Hadis kalau bercanggah dengan Quran tak boleh. Hadis Quran utama. Tapi kalau Quran tu sendiri diragui sebab dia dikumpulkan oleh Hajjaj, lagu mana ceritanya? Situ bahaya tu. Dia nak pergi situ, dia tak royak dulu, dia tak royak. Siapa dekat kakak dia pegang gitu. Habis. Supaya cerita Khadir itulah, Khadir tu kan. Kata Nabi Khadir tak mati, Nabi Khadir tak mati. Jumpa sama dengan orang tu orang ni di laut, jumpa pada pasir pun, jumpa mana-mana sesak tu dah. Boleh pergi belakang dia. Mari Malaysia boleh. Dah. Amerika orang jumpa dah. Tapi dia boleh pergi tu. Masa Nabi dulu dia tak boleh pergi. Semaya sekali kau dengan Nabi. Apa? Tu kita nak tanyanya. Tidak besar ke dia pahala perang dengan Nabi? Dia tak ada halangan nak pergi. Pergi terbaik lagi. Dah. Apa dia tak pergi perang sekali? Tak ada dalam senarai tu nama dia. Kalau ada lah. Ada senarai ahli Badar. Nabi kata, ya Allah, kalau mati hak ni tak ada dah lah orang sembuh kepada. Apa makna? Ada lagi Khadir tu. Dia kena kata gitu. Apa makna? Ini menunjukkan Khadir tu mati dak. Imam Bukhari kata gitu. Imam Bukhari kata gitu. Mati dak. Zaman Nabi Musa lagi. Apa siapa ke nama Nabi kita? Siapa koloni adanya? Itu cerita Syiah buat. Tu kena faham. Hajjaj ni pun dia benci ni pasal Hajjaj ni tekan pokok dia. Siapa hapus pokok dia? Tu ceritanya. Pokok Khawarij hapus. Hak sebelum patut tu tak boleh hapus. Dia ni kuatnya. Zaman dia tu lah siapa Islam ni kau Pakistan kau zaman dia. Tu jasa dia. Siapa ke situ. Jadi orang nak suruh orang tak terima dia ni kata lagu tu. Kita kena berhati-hati benda-benda lagu ni. Macam Khadir tadi, dia kemudiannya dia mari royak. Imam 12 tak mati lagi. Imam 12 royak 1000 tahun lebih dah. Tapi dia tak mati. Lepas tu kita tak jumpa dengan dia, dia pun tak mari pula. Dia cadar dah. Bank soalan dia, dalam bank soalan dia tu sudah ada dah. Dia pun tak mari. Apa peliknya Pak Khadir tu lama lagi tak mati, boleh. Apa Imam Mahdi dapat 1000 tahun lebih tak mati, tak boleh pula. Kamu duduk miskin, ya kamu duduk terima Khadir tu berapa lama tu? Boleh hidup tu. Lepas tu tak jumpa dengan orang. Siapa juga Imam Mahdi tak jumpa dengan orang. Dia tak sejuk pun. Dia tak setonjol diri dia. Tak tahu jenis mana jenis pesen tak nampak ni tau. Pesen mana? Kalau orang nampak, orang boleh nampak dia nusuk dalam gua ke dalam alik dinding kan mungkin tak nampak tu. Tapi kalau jumpa nampak. Ni dua orang ni ada depan kita pun tak nampak orang. Dah. Imam Mahdi dengan Khadir. Fikir dah. Hak dia buat ni perakap belakang. Dia pasal dah cadar. Apabila sampai satu masa dia elok kita pergi ramai-ramai pergi kot tu. Kita pun kena. Tu kena ingat banyak benda-benda lagu ni
dalam sejarah umat Islam. Pupuk dia dicampur tangan kerja pupuk dia. Orang molek-molek hajat itu jadi huduh. Begitu banyak jasa jadi jahat teruk. Muawiyahnya sama. Qadhi hak tak ada dek tu panjang. Dia tak boleh masuk ke ni, dia masuk ke tasawuf. Orang tasawuf terima. Boleh katakan hampir tak ada orang tasawuf tak terima. Qadhi ni apa dia tak ada. Dia terima ada. Qadhi ni ada. Sampai ke akhir zaman, sampai ke zaman Imam Mahdi. Sekali dengan Raja panjang benar umur dia. Tapi dalam kitab-kitab dia sebut sahabat Nabi ni panjang umur berapa-berapa. Tak ada sebut. Apa dia tak boleh jadi sahabat Nabi bapa. Itu muskil pada dia boleh pergi. Berat lebih. Semaya je mau sekali dengan Nabi bukan main. Pahala. Apa dia tak pergi? Pupuk dia kata dia pergi orang tak nampak je. Dia pergi apa Nabi tak raya. Dalih ni semua ni kita itulah bendanya. Kita kena tengok dalam Quran ada ke cerita Qadhi tu hidup lagi? Ada? Tak ada. Dalam hadis tak ada juga. Lepas tu apa nak pegang kursi? Itulah akibat kita ni ikut terima, telai belakang, ikut orang bui. Kalau kita belajar secara berdisiplin betul, secara sistematik, tak ada, tak boleh terima mudah-mudah. Bila kita tak terima benda tu, selamatlah kita. Selamat. Kalau tidak, dia bui habis kita. Itulah, lebih kurang hal tu lah juga ni. Macam yang hajat tu kan, kalau ada orang kata yang Ibn Umar solat belakang hajat tu sebab sebagai dalil yang kita boleh solat belakang pemimpin yang zalim. Sebab dia terima hajat itu zalim. Dia kata begitulah. Masalahnya betul ke dia zalim dulu? Hak kata dia zalim itu di mana? Kalau dalam kitab sejarah tak boleh pakai. Siapa dia yang meriwayatkan sejarah tu? Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi dan anak dia Hisham bin Muhammad Al-Kalbi, pendusta besar. Semua ulama kata pendusta besar. Jadi kita nak pakai kau lagu tu. Itu persoalan. Jadi kalau hak ni apa tak ada dalam Bukhari lagu? Kalau cerita tu betul ada. Ya. Kita kata sebab dia tu orang baik lah. Ibnu Umar buat begitu. Orang-orang yang dijadikan imam pada masa tu, di zaman tu adalah orang yang terbaik di kalangan mereka. Terutamanya kalau dia kurang sikit pun dari segi lain, dia pemimpin. Kerana dia pemimpin dan kepimpinan dia tu diterima lah. Jadi beginilah supaya Syiah kata, kita kata Sayyidina Hasan tu bai'ah kepada Muawiyah dan serah kuasa kepada Muawiyah, menunjukkan Muawiyah tu bagus. Menunjukkan Muawiyah bagus lah kita kata. Dia kata tak. Dia bagi ikut lain. Sebab inilah dia tak terima hajat tu bagus. Buktinya Ibnu Umar semaya di belakang dia, sahabat lain semaya di belakang dia. Dia kata nak menunjukkan harus. Jadi hadis ni Syiah ni dia nak katakan dah Muawiyah tu kafir, Muawiyah tu jahat. Macam mana Hasan ni imam yang kedua, Imam Maksum ni boleh berbaiat kepada dia, serah kuasa kepada dia? Dia takut ke dia? Kalau kita kata sebab dia tahu Muawiyah boleh melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baik, itu munasabahnya kita kata. Dia kata tak. Dia akan kata sekadar nak mengatakan boleh. Patut ke kita kata gitu? Sekadar nak mengatakan orang zalim ni boleh jadi pemimpin? Patut? Jadi lagu tu. Jadi gitulah. Patut ke? Dia akan kata dak itu taqiyah. Taqiyah nak buat apa taqiyahnya? Siapa kuasa tu boleh kepada orang kafir? Tak boleh bertaqiyah siapa begitu. Mengancam agama, merosakkan agama. Kalau kita kata sekadar nak menyatakan boleh pemimpin hak jahat tu jadi pemimpin, begitukah patutnya orang yang cerdik ni buat kerja? Nak siapa? Wallahu a'lam. Ya, bolehkah Ustaz terangkan wirid harian berdasarkan hadis? Adakah wirid tertentu untuk hari tertentu
dengan jumlah tertentu? Memadaikah kita berwirid dengan subhanallah tanpa mengira hari dan jumlah bilangannya? Ya, kedua-duanya ni ada Hak Nabi SAW ajar sendiri pun ada yang jumlah dia, ada yang bila-bila dia ajar tu memang ada. Hak dia ajar begitu, kita kena pakai gitulah. Misalnya ketika kita nak tidur, baca gini-gini, ada. Baca ayat ni, ada. Hak tu. Kita nak makan, baca gini-gini. Hak tu tak boleh baca qasir tu, hak tu. Nak makan lah. Ketika nak naik kenderaan, nak mulakan kenderaan tu, subhanallazi sakhara lana, baca situlah. Tak boleh nak guna hak tu tempat lain, nak tidur pula dah. Memang hak khusus tu ada hak khusus. Tetapi ada juga wirid-wirid yang umum. Sebanyak mana kita nak baca boleh baca, tak ada terhad. Bila-bila masa boleh baca. Antaranya kalau kita tengok dalam Bukhari ni, akhir sekali, hadis akhir sekali dalam Bukhari. Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Antaranya waktu baca banyak mana? Dua ucapan, ringan atas lidah, lidah mudah nak sebut, berat dalam timbangan, disukai sangat oleh Tuhan Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua. Hak tu ingat. Paling senang, paling ingat tu. Boleh ingat selalu kali. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ikut baca masa mana-mana pun, bila-bila boleh. Memang hak ni paling ingat. Imam Bukhari pun tutup kitab dia dengan hak tu. Paling ingat. Antaranya lah, banyak lagi hak lain-lain tu hak tidak terikat dengan masa, memang kita boleh baca. Hak terikat dengan masa, misalnya lepas sembahyang subhanallah 33 kali, bilangan. Kena jaga. Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34. Kena jaga. Sebab tu orang buat sebeh tu kan. Cuba perhati. 100 tu. Hak ujung tu 34. Dia cukup. Baiklah. Hak ni Nabi SAW royak gitu. Kita tak boleh baca sebelum sembahyang, selepas sembahyang. Hak tu selepas sembahyang. Kita tak boleh pula dia kata 33 tu lebih, kita buatlah 100 kosa-kosa tu dah. Tak boleh. Dia royak lagu tu lah. Gini, kita kena ingat kita ni serupa dengan doktor. Kalau doktor bagi ubat kepada kita, dia kata 2 butir sehari makan. Awak sakit jantung misalnya, 2 butir. 2 butir, jangan mana-mana. Jangan mana-mana kata ni memang ubat saya dah. Doktor pun bagi kepada saya dah ubat jantung dah. Nah. Jadi saya nak makan 5 butir lah biar cepat segar. Jangan mana-mana. Apabila dia royak bilangan tu, ada benda lah tu. Kalau tidak, dia tak royak. Jadi hak tu kita kena jaga. 34. Usah kau ubat hak penting benar, utama vitamin pun tak boleh buat tak tu kalu. Vitamin pun tak boleh. Dia jadi mudarat pula. Jadi hak ni pun begitulah juga berkenaan dengan wirid ni, lagu tu lah. Tak boleh mana-mana. Tapi mana-mana pun kita kena tahu hak ni boleh sepanjang masa, bila-bila masa boleh. Misalnya kalau pada ketika naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada ketika tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu ada tempat-tempat dia tu. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Ikutlah kita naik kereta kau, ketika naik bukit kau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alah tu subhanallah. Naik kapal terbang kau, kita surah turun kau, no. Surah naik, itu boleh lah. Bebaslah kenderaan ke apa tak kira. Ada bila naik, bila turun. Itu benda. Wallahu a'lam. Jadi ayat kita dan